Go mana, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back dekat Ucast. So sebelum korang tengok podcast special guys, okay, kesenar invite Azri Walter ni, ada dua big announcement yang penting guys, korang kena dengar betul-betul. Yang pertama sekali, podcast kita episod kali ni dibawakan khas, disponsor oleh company suplemen aku sendiri guys. Alright, so Creatine Monohydrate yang membantu kita untuk untuk membantulah dari segi financial podcast. So kalau korang nak support, korang boleh klik kat bawah guna kod Yusuf, aku bagi korang extra discount 10%. And kalau yang tak tahu lagi kelebihan kreatin ni, dia akan bantu tenaga otot korang. So kalau kau workout dengan kreatin dan workout tanpa kreatin, apa beza dia? Beza dia kau boleh tahan lagi lama. Siapa je kan tak nak tahan lagi lama workout bersama kreatin ni, sebab dia bagi tenaga dekat otot korang. Dan sekarang ni juga ada banyak sangat-sangat orang panggil studies yang dah keluar, orang panggil kan, dah keluar menunjukkan kepentingan kreatin terhadap orang yang tua, untuk orang yang tak workout pun, bantu improve dia punya brain performance semua. Okay, so boleh dapatkan link dekat bawah. Okay, dan yang kedua guys, okay, jangan lupa guna kod Yusuf tau, diskaun 10%, sebab ni kreatin paling murah Malaysia. Kau cari kat mana-mana, korang tak akan jumpa guys. Dan yang kedua ni yang paling penting juga sebenarnya. Okay guys, dengar betul-betul podcast dengan Azri Walter ni kita shoot 2 kali. Okay, kali pertama kita ada masalah teknikal sikit. Alright, so kita shoot kali kedua. So yang korang tengok dalam episod ni adalah episod yang kali kedua. Okay, so macam mana korang nak access episod pertama lebih kurang sejam setengah ni? Okay, korang boleh klik kat bawah, ada membership link. Join membership, korang akan dapat private access episod yang pertama. So, dah ready belum nak tengok episod kedua ni? Jangan lupa masuk membership. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back kepada Ucast. Episod yang tak kisah, tapi yang penting podcast kita telah mengejar Azri Walter guys. InsyaAllah by dah up dah kita punya podcast ni. Kita dah 30,000 di belakang Azri Walter lah. Itu pun kalau dia tak post DMA punya podcast lah. Kalau post DMA punya podcast dah akan mencanak ke 100,000. Okay tuan, terima kasih datang kepada podcast kali kita. Kali yang kedua. Sebab kita dah shoot kali pertama, tapi ketidakberkesanan Kondak rosak, bermasalah kondak dan apa sebagainya. Korang saja rugi lah guys. Okay, korang tak dapat tengok betapa cemas di muka dua tentang soalan-soalan yang sukar yang kita lontarkan. Tapi kalau korang nak, mungkin korang bisa subscribe membership lah. Kita akan release snippet yang bahagian yang mahal punya kat dalam bahagian membership. Okay, thank you Asa sebab jadi host kita dan jadi host tempat semua untuk kita punya podcast ni. And terima kasih tuan sebab datang. Sama. Buat kali kedua. Okay. So tuan ada apa soalan yang semua kita start Terima kasih Yusuf dengan Asad. Saya nak tanya Asad. Saya tanya tak apa. Asad. So apa pendapat Asad sekarang ni, kalau katalah orang muda, dia faham bahawa kalau dia nak sukses dia kena famous. Okay. Apa pendapat Asad? Asad start dengan jadi artis kan. Okay, kan macam-macam dia orang daripada kampung, bawa pokok rambutan, tak famous, macam mana nak berjaya? Okay, faham. Oh, so his mindset, diorang nak berjaya kena famous. Okay. I think it's something yang I've learned from you yesterday kot. Bukan semalam kita bercerita kan? And how to build the business in the modern world kan? So, what I've learned was, zaman dulu kita nak buat business ni kan, you kena, what was it, the procedure, you kena buat produk ataupun service baru cari market. Tapi sekarang it's different. You build the market, then you sell the product. Betul lah, you sell to people. So maybe that's one of the reasons why orang ingat that is one of the easiest way to become successful, and it is to a certain degree. Tapi bukan semua orang boleh buat. Not everyone can do it. Not everyone can become famous and sell a product and it works. Because Asap pernah cakap juga, some people have viewers and some people have followers. Like for you, you have followers. People that watch you are legitimate followers yang actually care about you. Macam Asad dulu sebagai penyanyi, I just had viewers tapi no one really cared about me much. Yeah, so that's what I have to say about it lah. Oh, maksudnya kadang ada orang famous ni dia tak make money. Tak semestinya ya. Memang pun because secara jujur like asal dalam entertainment industry, I don't think anyone my age yang back then the generation are doing very rich now pun. Biasa-biasa je semua. So I mean, okay, it depends lah how you measure success and wealth kan. For some people 20,000 is a lot, for some people it's not. So it depends lah apa yang orang tengok. Tuan pun dah lama dalam industri social media, daripada buat Facebook apa semua. Saya rasa tuan pun mesti jumpa ramai orang yang famous. So kebanyakannya berjaya lah tuan yang famous ni. Macam saya cakap lah, dia very subjektif. Tapi macam saya,
Kalau saya main, untuk orang macam kita main media sosial ni dia ada purpose. Orang awam main media sosial ni tujuan ni mungkin berhibur, mungkin meluangkan masa kan. Tapi untuk saya treat benda ni profesional. Jadi pada saya, kalau saya bersungguh-sungguh buat benda ni, kalau tak make money, buat apa? Betul, what's the Kan? point? What's the point? Baik kerja tempat lama. Sebab nak muncul macam ni semua, bukan semua orang boleh. Kan, makan maki, rejection, haters, macam-macam. So kiranya masa tu mula sekali buat konten tu memang kalau tak fikir okey ni nak buat duit ni. Okay, sebab saya start buat bisnes dulu. Saya ada banyak barbershop. Dan waktu tu saya rasa, saya ada kebolehan. Saya rasa saya nak pergi muncul dekat media sosial lah. Okay. Cuma dulu kepala otak tu sempit sikit lah. Sebab saya ingat, muncul je kena cerita pasal apa kita buat kan. Tapi takkan hari nak cerita pasal gunting rambut sampai tak ada rambut. Okay. Tapi along the way tu, itulah okay, dari sudut kalau self-educate ni kan, maksudnya belajar sendiri kan. Saya sebab saya tak ada pengiktirafan daripada MQA je. Kalau nak kira, saya rasa saya dah ada PhD lah dalam bidang ni. Sebab untuk kita buat bisnes, buat konten, buat marketing ni, kita punya matrix bukan sijil tapi duit. So saya punya experience, saya dah lalui macam-macam buat bisnes offline, online. So ada orang memang boleh buat, sebab untuk famous zaman ni senang. Sebab tu kita tengok hari ni, terutamanya bila datang TikTok asap-asanan. Azan. TikTok datang yang macam panjat pokok pun boleh famous. Betul. Okay, sebab TikTok punya algoritma dia baru. Dia punya game memang dia nak welcoming the new content creator. So siapa bawa buat content, so dia akan bagi FYP, dia create dopamine kan. Kita bukan scroll je. Bila kita buat content, like, comment, jadi steam. So dia nak buat lagi supaya lagi ramai orang buat content, lagi ramai orang nak lepak situ. Faham? So cuma semua orang boleh viral, tapi isu dia berapa lama orang tu boleh tahan. Kita tengok hari dalam market ramai je orang dulu pernah famous, lepas tu dah tak ada sebab dia tak improve diri dia. Sebab famous satu hal, buat duit dengan kemasyuran tu another skill. Tu rasa kalau orang yang bukan dalam mindset dia, misalnya dia nak start social media ni bukan nak buat duit, tu rasa dia patut ke tak buat social media? Kalau dia bukan nak buat duit, Bukan nak buat duit pun. kalau dia consume okey lah. Tak, kalau Tapi kalau untuk dia buat konten saja, buang masa sebenarnya. Oh, so just consuming is okay. Tapi kalau buat content, that's membazir masa lah. Kalau dia buat konten, bukan purpose dia untuk make money. Okay. So just post for fun. Tak ada apa-apa. Tapi kalau consuming for fun pun, isn't that just a waste of time? Ya, sama. Maksudnya consume, buang masa pun sama. Oh, so that means you disagree lah, yang you tak nak diorang tengok lah kalau boleh. Ke you nak diorang tengok, you tak kisah je? To be honest, untuk saya nak lagi ramai tengok. Okay. Seorang macam itu boleh make money. Okay. Tapi untuk kita bagi tahu supaya manusia tu tak rosak hidup dia, kita bagi tahu, wait, macam ni. Saya jarang consume media sosial. Tapi kalau orang tu nak consume, boleh. Dengan syarat dia kena search. Bukan dia buka, dia mingle around. So algoritma ni akan kontrol kepala otak dia. Tapi kalau dia buka sebab nak mencari atau belajar sesuatu, okey. Faham tak? Tapi ada je saya rasa ramai je orang yang kita boleh cakap buat konten tapi bukan dia punya point is make money pun, and just nak bagi good info. Contoh, ustaz-ustaz buat ceramah ke apa contoh kan. So diorang bagi info, so rasa tu tak berbaloi masa-masa. Dia tak buat duit pun. Tak, okey. Kalau dia ada banyak value lah. So value pertama sekali untuk pahala. Kan? Okay. Tapi ustaz-ustaz tu semua indirect way kan, itu a part of marketing juga sebenarnya. Kalau dia tak show up, okay, zaman sekarang hyper kompetitif, ada ramai ustaz kan, katalah ustaz tu dia dapat bayaran daripada jemputan ceramah. Kalau orang tak kenal dia, siapa nak jemput dia? Macam tu. Okay, betul juga. So kalau ustaz-ustaz famous ni, setahu saya ada beberapa nama yang saya tak nak bagi tahu kan. Dia punya level sekarang, kalau sekali orang jemput dia 1 ke 2 jam, minimum 30,000. serius? Macam influencer dia fixed rate. Ya. Wow. Kira macam, okay, ustaz boleh tak datang kita punya masjid dekat sikit-sikit?
ustaz ni dia tak adalah cakap macam okay boleh, ini badan saya, tak adalah. Oh, tapi semua orang tahu lah. Sebab lain sebab masjid apa semua ni dia ada fund kan, fund daripada orang bagi, so dia nak spend balik duit tu untuk program ilmu apa semua, so in return ustaz tu dapat lah bayar ada. I see. So sembang pasal mula buat content semua daripada Facebook semua dulu. Siapa yang follow Tuan Azri dia akan perasan daripada dulu mula Tuan Azri, Tuan Azri. Masa dulu Tuan mula buat content, Tuan Azri bukan macam Tuan Azri yang sekarang ni. Kita tengok dulu agak jinak dan berbahagia sikit. Kan? Berbahagia apa? Berbahagia pasal banyak senyuman, banyak kebahagiaan lah kan. Tapi sekarang dia lain lah tuan. And tak kisahlah sebab saya rasa mungkin orang akan cakap oh ni adalah fasa kehidupan. Jadi dulu macam ni, sekarang macam ni. Tapi yang persoalan yang saya rasa paling orang jam sekali is perubahan karakter dan cara dan message pun dia serentak dengan, boleh katakan serentak dengan selepas famous ni Andrew Tate tuan. Lagi-lagi tuan buat macam ni kan. So tuan rasa macam mana kata tuan? Free Maslan. Free Maslan. Free So memang tuan tiru ke macam mana tuan? Okay, pertama saya macam Tate ni, saya tak tahu Tate tu siapa sehinggalah ramai orang tag dan komen Andrew Tate Shopee ataupun asal memang kena kan. Ya, baik. Imagazywwish.com. Shopee. Okay. Itu sebenarnya satu penghinaan lah kan. Maksudnya dia kata contoh kita ni barang lokal lah. Faham? Macam tu lah. Penghinaan tapi Asad rasa macam, because maybe I'm very positive kot. Bagi Asad rasa macam oh thank you for comparing me to the best. Okay. You don't compare me to the Betul lah. best. That's for me. In the positive side dia macam tu lah. Cuma tujuan dia orang tulis tu dia sarkastik. Yes. Yang tujuan dia, tapi untuk orang macam kita positif, at least aku ada lawan samakan dengan orang andal. Kan? Bukan jangan samakan aku dengan penyenayah ke orang tak elok. Okay. So sehinggalah dia orang semua tag ni, saya tengoklah siapa yang tag ni, tapi saya tak adalah consume apa dia cakap apa semua. Cuma adalah beberapa benda video pas saya tengok saya setuju. Kan, terutamanya pasal lelaki yang jadi strong, lepas tu sukses. So benda tu saya yakin semua setuju. Benda bagus. So lepas tu macam saya buat konten, jadi saya pun memang botak. Sebelum tu saya ada banyak fasa. So saya percaya macam ni, ini game personal branding. Mahal lah ilmu ni, tapi saya share. Kalau kita tengok sebenarnya branding ni, maksudnya kalau branding produk tu dia adalah produk, untuk memastikan benda tu still relevant, apa dia akan buat? Produk yang sama dia akan repack. Contoh shampoo yang kau pakai ni, zaman mak bapak kau dulu dah ada dah, betul tak? Tiba-tiba hari ni urang aring lah, apa benda, betul, tukar warna lah apa semua. So dia repackaging. Okay. So bila kita buat personal branding, sama kata Asad dulu, waktu dia mungkin dia kecil belum akhir balik kan, dia buat yang bukan macam comel. So bila dia dah macam ni, dia jadi macam tu, so dia rebrand diri dia jadi man. So proses tu nak tak nak bila kita buat konten orang boleh nampak. Asad rasa that's a good point to make tau. The reason why people can say oh Asad banyak berubah is because I would say my life from 17 years old up to 22 right now is been documented on social media. So in a way they are following me along the journey to get older and become better. So that's macam Asad sangat beza kan. Yeah, because I dah post benda online kan. Kenal I dulu dari zaman soft boy. Then became a better man. So it's a good point lah that you made that. Okay. So kiranya Dan memang ada, mungkin orang macam Asad je saya, macam Yusuf saya tak sure lah, sebab kita tak tahu apa dia buat umur 18 kan. Jangan tahu. Okay, ada orang dia memang tak ada growth dalam hidup dia. Pasal nak, kita ada kawan yang 10 tahun dulu kita kenal dia, sampai hari ni dia masih sama. Sama ni maksudnya penampilan, cara dia bercakap, knowledge dia, experience dia masih sama. Ada orang memang macam tu. So untuk orang-orang yang macam, dan even ada content creator pun sama. Walaupun dia buat content, tapi dia masih sama macam dulu. Tak ada apa-apa berubah pun. Perasan tak? Sebab tu kadang-kadang kenapa dia tenggelam, sebab dia tak ada benda-benda baru. Dia berasal daripada, bagi saya macam ni, ada orang dia improve sesuatu because of the content, tapi selalu macam ni dia tak tahan lama. Dia buat sebab ada sebab nak buat content. Tapi kalau kita sebagai individu, kita sendiri nak
improve diri kita, secara automatik jadi lifestyle kita. Macam tu lah. Dulu saya exercise juga, cuma tak adalah proper, ada program, ada dulu main warga tapi ada fitness. Dalam buat fitness tapi tak serius. So bila kita dah start faham, kita ada duit, kita dah start faham, why not aku hire coach supaya aku ada proper knowledge macam tu, belajar sambil training. Sebenarnya apa yang trigger tuan untuk ambil serius fitness ni semua? Sebab saya dulu saya jadi atlet. So bila kita ada zaman, saya suka belajar, saya kena tahu. Saya rasa saya dengan orang yang belajar kat universiti tu, saya lagi kuat belajar daripada orang. Kalau kita sit down nak. Sebab saya tak buat apa, time tidur je. Kalau saya tak buat kerja, saya sedang belajar sesuatu. Tak salah baca ke dengar ke apa-apa. Saya suka belajar. So bila saya belajar pasal manusia lelaki punya fizikal kan, dalam dunia fitness apa semua, saya rasa best nak tahu banyak. Faham tak? Dan kaitan dia dengan kebolehan seorang manusia dekat zaman moden ni, apa korang tahu tak? Ada produk kosmetik, ada bahan dalam produk kosmetik, dia boleh bagi impak kepada perubahan hormon manusia. Korang tahu tak? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Jawab tu je. Tak tahu yang mana satu. Tak tahu. Tahu ke tak? Tak tahu yang mana satu. Tak tahu. Okey, ni saya bagi tahu. Okay. So memang ada research. Saya baca research dan saya dengar video, saya baca research dan saya suka baca journal. Okay. So ada bahan dalam produk kosmetik, dia boleh memberi impak kepada perubahan hormon seseorang manusia, sama ada lelaki atau wanita, khususnya wanita. So cuba korang tengok kan, saya bukanlah nak judge secara menyeluruh. Kalau ada wanita yang memang kuat pakai makeup, kuat consume macam-macam kan, secara tak langsung lah, beberapa lama kemudian dia akan jadi macam ada satu keadaan emosi yang sangat ekstrim. So dia ada impak dia. Okay, jadi bahan tu dia ada apps. Contoh tak silap saya, Think Dirty tak silap saya lah. Nama dia macam nakal lah, tapi sebenarnya apps tu kita boleh tengok apa bahan ada, apa yang tak elok. Okay. Terutamanya produk-produk yang murah. Okay. Faham? So, Ekstrim tu apa maksud dia? ekstrim. Macam mana? Apa maksud? Oyan? Meroyan tu dia macam tak betul kan? Meroyan tu macam tak betul Tak, kan? meroyan tu bahasa yang kita biasa faham lah. Maksudnya, contoh, wanita bukan semualah. Sebenarnya ada wanita, dia ada self-control. Walaupun dia adalah makhluk yang ada emosi, dia boleh kontrol emosi dia. Ada wanita, dia ekstrim. Faham? Asal faham? Faham. Ekstrim ni maksudnya boleh luah perasaan dekat story tu secara macam consistently. Itu adalah ekstrim. Kalau orang normal buat benda tu, sebab ada banyak benda nak buat dalam hidup. Betul. Sebab tu letak effort kan, luah perasaan, letak energy. Faham? Lepas tu reorganize script dia balik, alamak tak kena ni. So dah delete apa semua ni. Tu ekstrim. Okay. Lepas tu express feeling dia kepada public. Tu ekstrim. So something wrong somewhere. So saya cuba nak faham. Laki pun sama. Laki pun ada impak kak. Dia terutamanya apa yang dia makan. Sebab kita kan diprogramkan minda untuk suplemen lah benda kan. Ustaz marah sebab dia meniaga tu kan. Tapi saya tu lah, saya bukan suplemen ni orang lah, sebab bagi saya ambil apa yang natural lah. Tak apalah, kita sini siapa yang tengok dia akan tahu lah. Okay, saya buat supplement ni kan. Ni pun saya baru tahu, saya terkejut. Hari tu guys, aku lepas Azri Walter, borak. Lepas tu cerita lah, aku dah keluar kreatin. Korang tahu keluar kreatin. Lepas tu tanya Tuan Azri kan, Tuan ambil kreatin tak? Tak, saya tak ambil. Tak ambil kreatin. Kreatin function tuan. Apa, okay lah, mungkin kreatin ekstrim lah. Kita fikir like kreatin tu sebenarnya macam, kalau macam orang lebih like tak perlu lah kan. Kalau kau tak penting sangat physical punya fitness ke apa kan. Okay lah, Tuan ambil protein tak? Tak, saya tak percaya hambaan ni semua. Sebab saya businessman. Tu tak serius tau. Bila Tuan cakap macam tu, sebab saya businessman, something click tau dalam otak aku. Macam tu lah kenapa Tuan. So masa saya nak research, nak buat business dalam bidang suplemen ni, jumpa sebab saya ada partner dalam kreatin ni. Dia dalam supplement industry.
Rupa-rupanya Tuan, dia cerita dengan saya. Betul lah. Tuan punya mindset, saya buat bisnes. So kalau orang jual protein, maknanya orang tu buat bisnes. So dia akan cari loophole dalam bisnes. So rupanya kebanyakannya, kita cerita je lah, tak sebut mana-mana brand yang lokal, kebanyakannya dekat dia punya belakang tu, dekat nutrition facts tu Tuan, lain yang betul lain sebenarnya. Siapa yang tahu? Tak ada siapa tahu. Tu kita Contoh, dalam ni ada sekian-sekian. Siapa boleh kira? Itulah. Betul. Tapi jangan marah, jangan emosional. Tak, korang suka hatilah korang nak makan ke. Kita bukan cakap salah. Ini saya cakap saya. Kan? Okay, bercontoh lah. Saya berkatalah kita pergi gym. Kita nak develop muscle, kena cukup extra protein lah. Bukan cukup lah extra. Itu pun nak muntah makan kan. So sama lah coach saya suruh lah ambil protein tu. Dulu saya pernah lah try. Lepas tu saya ni suka fikir. Macam mana Singapore boleh ikut protein? Bang dah. Okay, macam mana Singapore? So saya faham ni, bila satu benda kan, dia mengubah bentuk asal. Jadi dia terlibat dengan benda-benda yang dalam lab kan, proses semualah. So saya tak lah buat setakat ni. Tapi saya tak tahu berapa lama saya dengan prinsip ni. Tapi buat setakat ni tak. Tapi orang lain suka hati korang. Itu ciri man. Dia ada prinsip, dia bagi tahu prinsip dia tak kisah siapa pun tak setuju dengan dia. So benda ni yang orang nak hilangkan daripada lelaki. Supaya dia orang tak ada prinsip dalam hidup. Sebab apa? Bila lelaki dia tak ada apa yang dia percaya dalam diri dia, apa akan jadi? Dia akan ikut apa yang programkan minda dia. So senang nak kontrol dunia. I see. Sebang masa kontrol dunia, saya lupa nak tanya tadi specifically. Kita dah sebut tapi Tuan tak jawab kita tadi. Yang tangan ni Tuan, kenapa sama dengan Endotek kat Tuan? Sebab kita ni macam Freemason yang kontrol dunia, Illuminati bagai semua. Okay. Kalau orang tu buat bertujuan untuk mengikuti budaya ataupun gerakan-gerakan tu, untuk kita orang Islam tak boleh lah. Okay. Saya buat tak ada sebab. Tak ada sebab boleh je lah. At least sebab boleh je. Okay, asal satu perkara semua boleh, melainkan ada dalil dan nas yang mengharamkannya, betul? Betul. So saya, maksudnya, okay, bayangkan saya lelaki, saya kira strong, saya punya karakter strong. Takkan saya nak buat macam ni? Betul? So macam ni yang paling okey lah. Okay. Macam tu. Itu je lah. Bila Tuan start sedar kewujudan tangan ni? Benda ni sebelum take tu ada ramai lah, antaranya Cristiano, ramai lah. Kalau kita tengok presiden punya conversation pun dia selalu ada this kind of hand sign tu. Dah ada orang cakap, bang, kenapa bawa tangan macam ni? Abang ahli Freemason ke? Okay, saya bagi tahu adik, Freemason tu yang jahat punya. Abang ni yang jenis jinak punya, pre-maslan. Okay. Jadi kita lawan yang jahat. Tadi Tuan, kita sembang pasal lahirnya karakter Tuan lepas Andrew Tate lah semua ni kan. And sekarang kita nampak Tuan pun bawa podcast dengan dia, Demi. Terlahirnya Demi Islam, dia macam anak beranak tau. So macam Andrew. Okay, macam yang lahirnya Tate tu maksudnya apa? Lahirnya Tate macam ni, maksudnya orang yang memperjuangkan masculinity lah. Tak, bukan. Maksud lahirnya Tate tu maksudnya berjuangkan masculinity ada pelbagai jenis. Tapi isu dia sebab sama dengan Andrew Tate. Almost 80-70%. Sebab bila orang tengok macam Andrew Tate teringat. Kalau guna cara lain mungkin orang tak terfikir pun. Orang akan cakap dia ni masculine kan. So tengok tengok Azri Walter Andrew Tate. Lepas tu tengok Demi Azri Walter. So macam mana Tuan? Tuan jumpa dia memang betul macam Tuan lah. Demi tak ada pula. Tak sama kan? Dia DMA ni dia adalah karakter dia macam tu kan. DMA ni dia budak baik. Dan selama saya lepas dengan dia 3 hari kat sini. So dia seorang budak yang baik. Lepas tu ayah dah tak ada, jaga mak dengan adik-beradik. Belajar pun tak pakai pinjaman, struggling sebenarnya. Okay? Tapi bila saya tengok apa yang berlaku dalam hidup dia dengan dia punya karakter tu, saya rasa proud. Jadi saya panggil dia sebab saya tengok hari ni bila saya buat live, buat video, saya punya email, DM semua, ramai budak-budak muda low self esteem, tak ada keyakinan diri. So DMA ni dia dah bawa satu perubahan. Maksudnya kalau kita sekali imbas lah nampak DMA, kita dah terdoa ada dalam minda, budak ni budak jinak, selalunya
Dia akan diam, betul tak? Dia bukan jenis loud. Dia takkan bagi tahu apa prinsip dia. Dia takkan bagi tahu apa pemikiran dia. Dia akan simpan seseorang, betul? Betul. Tapi dia opposite. Faham? So dia telah mencabar pemikiran biasa orang yang mungkin ada ramai budak-budak yang bawah daripada dia ni mungkin ada low self esteem. So bila dia tengok, dia jadi inspiration. Sebab mungkin dia nak tengok saya dia rasa jauh sangat. Padahal saya dengan dia itu beza setahun je umur. Faham? And so, Tu rasa kan kenapa dia memecah belahkan netizen? siapa? Demi bukan memecahkan, bukanlah membagi gaduh. Maksudnya ada yang suka betul, yang tak suka betul. Tu rasa kenapa? Okay, sebenarnya bukan DMA je. Saya, Yusuf, even Asad pun. Kita kena faham psikologi manusia. Manusia akan rasa selesa dengan apa-apa yang ada persamaan dengan diri dia. Sesiapa yang tak suka saya, sebenarnya dia tak sama karakter macam saya, itu je. Okay. Dia bukan benci. Okay, saya tak tahu korang ni macam mana. Kau ada tak, contohlah kau tengok budak rekod video menangis, apa kau rasa? Menyampah. Bodoh kan. So dia orang yang menangis tengok korang pun macam menyampah. So seri satu sama tak? Sama. Okay, so cuma ramai orang tak perasan. Orang macam saya ni, saya faham kita berbeza, tapi saya tak suruh dia jadi saya. Okay. Dan orang lain bila dia tak setuju dengan saya, dia suruh saya jadi macam dia orang. I see. Faham? Dia sebenarnya sebab psikologi tu kita tak sama. Sebab tu dalam method selling, bila kita nak jual, kita kena create titik rasa sama dengan orang tu supaya conversation tu jadi selesa. Faham? Terutamanya bila orang tu dia strangers. So bila kita cerita benda yang sama, dia tak rasa dia ni asing dengan kita, dia rasa sama. Contoh dia pakai jersey bola. Bang, minat tim ni Oh, saya pun minat abang. Bang, dia tak kenal kita. Betul? Disebabkan ada persamaan tu jadi seronok. Sembang-sembang, bang, kebetulan hari ni saya ada buat benda-benda, dia tertransfer duit kat kita. Macam tu. Tapi speaking of DMA tadi, Tuan tak rasa macam DMA tu macam kopi ori Tuan Azri Walter? Dari segi tangan, dan kata-kata dia pun lebih kurang sama. Tak, sebenarnya tangan ni semua orang buat. Kan? Sama macam contoh duduk. Katakan Yusuf duduk yang ni. Tiba-tiba ada orang duduk, tidur Yusuf Tak. Dia benda yang semua orang boleh buat. Tapi kalau DMA ni, kalau kata nak tiru saya tak nampak pula mana dia tiru. Sebab dia rambut pun tutup dahi. Kan? Jadi apa yang dia cakap tu mungkinlah ada mesej yang saya pernah cakap. Tetapi kalau kita tengok, untuk orang-orang yang saya rasa kategori different mindset macam kita ni, selalunya kita punya perbualan lagu dia sama. Faham? Benda yang kita percaya lebih kurang sama. Kita tak ada limitation. So mindset kita mungkin tak sama macam orang. Macam tu. Selalunya kita sama. I see. Kita punya mindset. Okay lah tuan, kita nak divert sikit. Kita nak sembang pasal business. Kita semua tahu, dulu tak tahulah kita Asal pula rasa apa? Apa dia? Asal rasa DMA. DMA? Soal pasal DMA? Apa pendapat kau pasal DMA? Oh, dengan apa pendapat pasal DMA? Tak cukup kenal dia untuk bagi pendapat apa-apa. Tak jumpa dia lagi kan. That's what I can see. Tapi in terms of attention, dia berjaya. Yes. Dia berjaya, dia boleh tarik attention Asad, kan, Yusuf, saya dan ramai orang. Bukan semua orang boleh buat. Betul. Itu kita kena bagi kredit kat dia. Betul. Ramai tak sedar tu saya dia saya nak Sebenarnya dia budak yang bijak. Kan, cuma dia masih muda, dia tengah belajar. Jadi kita Dia depan and dekat TikTok sama ke lain? dekat TikTok pun saya tak tahu. TikTok saya tak tahu konten dia macam mana. Tak tahu. Saya tak tahu dia cakap pasal apa. I see. Okay. Tapi yang saya jumpa dia, tak ada pula aku tengok kau sama tak tahu dia buat kerja macam tu. Okay. So tak tahulah dia macam mana depan tak sama you tak tahu Tapi content. Okay. yang depan saya tu dia macam tu lah. Okay. Macam Dia tu tak macam mana? nampak fake, cuba-cuba buat karakter ke, tak ada lah. Okay, tapi macam tu macam mana? Diri dia, personality dia saya tak tahu nak describe. Tapi mesti dia tak sama macam saya lah. Okay tu kita nak divert sikit pasal business sikit. Sebab Asad pun buat business. Nak tahu sebab dulu Tuan ada buat kedai kopi. And sebab saya follow Tuan daripada zaman saya sendiri sebelum buat TikTok.
Saya pernah kerja dekat Mahkamah Selayang dulu. Kerja part time lah masa zaman PKP fasa 1 fasa 2. So masa tu saya dah start so buat content. So masa bila pagi-pagi saya masuk kerja, tunggu nak habis shift semua, saya akan layan tuan punya TikTok lah time tu. Sebab saya notice tuan kat TikTok, walaupun tuan start kat FB. So kita boleh cakap secara tak langsung tuan melahirkan saya dah dalam social media kan. So dulu tuan buka kedai kopi, lepas tu kedai kopi tu tutup. Apa yang membuatkan tuan buka balik sikit lagi? Sebab boleh. Saya dah agak dah tu jawapan dia. Tapi okay, macam apa like sebagai dalam aspek bisnes lah. Oh tak, okay. Dulu waktu saya buka yang first tahun 2018 ke 2019 saya tak ingat. Masa tu nama dia Walter Coffee. Waktu tu saya masih baru. Saya buat tu sebab saya suka minum kopi. Okay. Saya ada duit lebih. Saya susah nak pergi kat kawasan. Lepas tu kawasan tu dia tak apa sesuai dengan harga kopi macam tu. Kan dekat kawasan tu orang masih minum kopi dengan susu pekat harga RM2.50. Jadi saya lah minum. Lepas tu ada budak-budak team sales kan. So saya belajar lah, maksudnya lokasi. Lepas tu waktu tu dekat Malaysia ni orang tak faham sangat minum kopi latte semua lagi. Belum lagi. Latte art apa semua tu orang belum lagi. Dia orang masih dengan 3 in 1 lagi. So bila lepas lepas tu saya tutup, lepas tu corona kan. So waktu lepas corona tu orang start kan kat Malaysia ni, okay, start minum kopi, lepas tu coffee industry growing. Okay jap, so kiranya tuan tutup ke bisnes kopi tu sebab COVID lah, bukan sebab bisnes tak lego? Saya tutup sebab tak okay. Sebab bisnes tak okay, sebab rugi. I see. Lepas tu macam mana tuan boleh rasa macam okay nak try sikit lagi boleh? Yang ni kali ni saya boleh jadi. Sebab that time saya tak ramai sangat pengaruh. Tak bahaya ke rely on pengaruh nak untuk kedai kopi? Kalau pengaruh orang lain yang tak style, dia orang bahaya. Saya tak. Saya punya pengaruh kuat. Sebab saya semua orang Sebab betul lah saya cakap, ada orang, itu kadang-kadang orang tak faham kan. Ada orang dia memang ramai follower, tapi kalau dia suruh follower dia buat, follower dia tak nak buat. Faham tak? Itu nama dia pengaruh. Ataupun apa dia buat, orang lain ikut tu pengaruh. Betul. Ada orang dia famous je, tapi orang tak peduli pun. Betul. Dia buat apa? Contoh katakanlah dia fokus on fitness. Saya ramai orang mesej saya, dulu tak pernah terlibat dengan ni, sekarang dah pergi gym, exercise, walaupun dia kerja biasa. Faham tak? So bagus lah. At least saya bagi impak kat dia orang. Dia orang nak ikut macam tu. Okay tuan, tadi ada sebut pasal kopi dan corona semua kan. So just when you mention corona, I want to ask your opinion. Tuan rasa coronavirus ni betul ke atau tidak? Okay, dia macam ni lah. Sebenarnya contoh corona bana okay. Pertama, saya bukan saintis. Okay. Virus tu wujud, saya setuju. Okay. Okay. Dan sebelum corona pun, dan even corona ni adalah satu virus yang selama. Kan? Betul. So COVID-19 tu brand baru. So corona ni dah lama. So sehinggalah corona bana yang berlaku macam kita lalui beberapa tahun lepas kan. Jadi outbreak dan semuanya. Okay, lepas tu okay, bagi saya corona bana ni dia ada, orang boleh demam. Tapi selama ni orang kena, kita tak kira. Bila kita tutup semua orang duduk dalam rumah, kita kira hari ni berapa orang demam. Lepas tu kita post dekat satu tempat. Jadi dia create satu fear kat semua orang. Kan? Dan saya yakin ni, tak kisahlah orang lain saintis ke apa benda ke, saya believe selagi mana dia manusia, semua boleh buat silap. Okay. Kan? Semua boleh buat silap. So mungkin diorang, sebab kita manusia, kita belajar kan, so mungkin diorang menyesal buat lockdown. Diorang menyesal, tapi satu dunia Mungkin diorang menyesal sebab impak dia sampai hari ni. Faham? Disebabkan kita semua tak boleh keluar, ekonomi tak gerak. So apa kerajaan kena buat? Kerajaan kena mencetak duit. Faham? Dengan sistem yang dibenarkan lah. So bila duit lebih dalam market, apa kesan dia? Inflation. Faham? So untuk repair inflation sedia ada satu hal. Inflation disebabkan tiba-tiba semua orang kena kurung. Ini satu hal lagi. Tuan rasa kita
Was it a mistake yang sampai kurang kita tahap macam tu ke? Ataupun you rasa it was a good decision made by the government? Okay, mula-mula tu mungkin kita panik. Kita pun tak tahu benda kan. Okay, kita pun tak panik. Kita semua panik kan. Sebab contoh orang kata dia vaksin ada kebarangkalian. Saya ada kenal orang, korang pun biasa, ada yang meninggal dunia, ada yang lumpuh. Apa sebab vaksin? Rubuhan yang sama macam COVID juga. Ada yang meninggal dunia, ada yang kena COVID dia tak jadi apa-apa. Itu adalah sebahagian daripada risk yang berlaku dalam semua benda ni. Okay, cuma waktu tu saya percaya orang-orang yang ada power ni, the best decision yang dia boleh buat itulah the best decision dia boleh buat. Dan tak ada siapa tahu apa yang paling bagus sekali, melainkan benda tu dah lepas. So lepas ni second time, mungkin dia punya cara nak handle tu lebih bijak sikit. Tuan ambil tak vaksin masa corona? Ramai tanya saya soalan ni. Sebenarnya tengok wajah pun dah tahu dah. Okay. So tak ambil lah. Tengok wajah pun dah tahu dah. Macam tu je. Asal kau ambil? Asad ambil. Okay. Sampai booster apa semua. Sebab Asad ada company, ada staff semua kan. So kita dah ikut SOP. Ambil nak Okay, lagi satu lah, saya ada extreme punya mindset. Mungkin orang tak setuju dengan saya, tapi best lah sikit. Okay. At least kita adalah something new kita dengar. Saya ada satu mindset. Saya tidak menyerahkan decision hidup saya kepada pakar. Tetapi saya menghormati dan menghargai ilmu mereka-mereka yang pakar. Okay? Tapi saya dengar advice pakar. Bila buat decision, saya buat. Faham? Okay. Saya bagi contoh. Kenapa penting mindset ni untuk saya? Katakanlah saya ni ada anak. Okay, saya ada anak. Saya pergi klinik. Katakanlah saya kategori orang yang saya cakap tadi. Saya tidak rely kepada kepakaran orang lain sebab semua adalah manusia, termasuk saya. Sama dengan semua boleh buat silap. Saya jumpa doktor, anak saya demam. Tapi tak batuk, tak sesama. Jumpa doktor check lampu suluh apa, letak kalkulator kat dada dia. Lepas tu tunggu farmasis. Farmasis bagi ubat. Let's say mungkin dia bergaduh dengan girlfriend dia apa benda semua, dia tersilap bagi. So sepatutnya demam, katalah ubat paracetamol lah pun. Tapi dia bagi ubat batuk, ubat sesama. Let's say saya leverage bab kesihatan kepada dia. Apa akan jadi kat saya dengan anak saya? Saya akan suap anak saya minum ubat batuk, makan ubat sesama tanpa saya tanya. Tapi bila saya ada prinsip yang tadi tu, apa pun kata pakar, saya always akan fikir, why should I? Sebab saya fikir kenapa saya kena buat, ilmu datang daripada persoalan, membuatkan saya akan memahami sesuatu perkara dan saya akan buat sebab faham, bukan buat sebab ikut. Dan most people dia buat sebab ikut. Bukan tak boleh, tapi impak dia tak sama dengan buat sebab faham. Saya nak jadi orang yang buat sebab faham. Contoh, sampai hari ni ada orang pakai mask 2 lapis, bawa kereta sorang-sorang. Lepas tu spek dia kabur, dia tak bagi signal. Otak dia rosak. Sebab dia pakai, sebab dia ikut, bukan sebab dia faham. Betul lah. Dia balik seorang. What's the point? Ini bukan konspirasi ke apa. Ini benda pakai otak. Yalah. Contoh. Tapi kita kan dah benda tu dah berlalu semua ni. Benda ni dah 2 tahun. Tapi walaupun sekarang kita nampak dia dah naik balik kan. Dari segi dan okay, best part apa tau? Berapa ramai yang belajar ketika corona bana? Hikmah paling besar saya belajar apa? Kita diprogramkan minda kita untuk mencari kerjaya yang terjamin. Okay? Ketika corona bana, ada ramai orang, contoh macam pilot ni tak pernah terfikir pun tiba-tiba tak boleh kerja. Ya, betul lah. Pernah tak ada terfikir? Tak pernah. Dan dia memang semua benda, okay, dia akan secara casual uruskan hidup dia. Ada ramai orang buat bisnes, katalah tengah make money, bisnes yang fizikal, tak pernah terfikir pun bisnes dia collapse. Even company besar pun sampai hari ni pun teruk, still tak okay. Ada yang tutup pun banyak. Dan orang yang kerja, berapa ramai diberhentikan. Faham tak? So apa manusia kena belajar? Dalam hidup ni sebenarnya tidak ada istilah benda terjamin. Pertama, sebab sistem ekonomi yang kita ada hari ini sendiri tidak ada jaminan nilai yang duit kita guna ni sentiasa boleh dimanipulasi. Nilai dia akan semakin merudum.
Imagine manusia bila dia rasa terjamin dekat semua benda, apa jadi kat dia? Manusia yang rasa terjamin dengan manusia yang always sentiasa bersedia. Lain tak? Lain. Cara dia membawa diri dalam hidup. Skill apa dia nak kena belajar, macam nak manage duit, macam nak bersedia if anything happen, dia lain dengan orang yang casual sebab semua benda terjamin. So itu antara sebenarnya semua. Okay, like, in terms of kesihatan, berapa ramai yang kelang kabut baru nak ambil vitamin C, antibody dan sebagainya. Bukankah fitness tu membentuk kita punya antibody supaya fizikal kita berfungsi dengan baik, kepala otak kita, betul tak? So macam tu, itu sepatutnya. Tapi lepas corona bana, apa manusia belajar? Berapa ramai yang belajar? Ataupun kembali casual? Mostly kembali casual lah. Ya. Tapi before I move on to the next topic, and I think the moral of the story and for what I've learned, yeah, there's some interesting points you made. Tapi asal fikir balik, okay, you didn't answer yang you believe COVID or not, ataupun you ambil vaksin ke tidak kan. Tapi when we study balik Andrew Tate, dia tak percaya COVID, which is about the same mindset yang you guys have, and which is similarities. What do you have to say about that? Ya, saya tak tahu lah Tate tak percaya. Saya tak tahu. Tuan. Tak Tak percaya. percaya jika itu adalah kerekaan semata. Okay, so saya tak sure lah apa orang, macam saya punya pendirian yang tadi. Virus tu dia ada. Dan kita kena faham, bila manusia demam, dia adalah tindak balas badan kita untuk protect daripada certain virus. Kan? Kesan ni adalah demam. Dan demam ni memang daripada dulu ada. Faham tak? Cuma yang corona ni dia jadi mungkin disebab mudah berjangkit. Itu kesan dia. Okay? Sebab sebelum kita ada corona, ada tak orang yang demam lepas tu mati? Ada. Cuma kita tak bagi tahu And tak kira. dan tak kira. Tapi ada. So I agree with your point lah yang you cakap tadi. Nampak banyak sebab our focus is there. Ya. Sebab kita kira. Contoh macam ni dulu kita selalu cakap Myvi ni adalah king. Sebab apa? Sebab Myvi adalah kereta yang paling banyak atas jalan. Faham tak? Tapi macam Porsche, faham tak? Sikit. Tapi Porsche ada accident tak? Ada. Macam-macam berlaku. Faham? Tapi sebab dia main-main. Sama macam kita Melayu. Ada orang kata okey Melayu malas. Sebab apa? Sebab Melayu majoriti kat negara ni. Betul. Tapi ramai je Cina malas. Betul. Ramai je India malas. Tapi kenapa tak highlight? Sebab dia orang tak ramai. So saya percaya, contoh macam bab ni kan, kaum. Contoh hari tu viral makcik ni kan. So dia kena faham, malas, apa-apa perkara negatif ni dia tak ada kena-mengena pun dengan kaum ataupun agama seseorang tu. Dia adalah sifat individu. Kan melabel sikap seseorang tu based on dia punya kaum dengan agama adalah satu perbuatan yang macam tak ada otak. Tapi kan tuan, saya berbalik pada tadi tuan cakap tu ada kenal orang ambil vaksin lepas tu dia lumpur lah sebagainya kan. Tuan rasa untuk rakyat kebanyakan berbaloi ke risiko tu tuan? Sebab kita macam mana tuan Dia cakap sebenarnya bukan pasal vaksin. Hidup ni setiap hari kita ada risiko. Kita keluar, tuan datang tadi naik kereta, sebenarnya risiko tak? betul. Setiap hari kita ada risiko sebenarnya. Contoh hari tu pegawai polis yang sedang bertugas, tuan rasa dia pernah ke terfikir benda ni akan berlaku? Dia pun tak pernah. Adik yang meninggal dunia tu. So terutamanya kita lelaki, setiap hari kita ada risiko. Okay, cuma lepas kita pilih sesuatu tu, adakah kita sanggup ambil risiko tu? Sebab tu bagi saya punya pendirian saya ialah, apa-apa yang saya rasa okey untuk saya tak ajak orang ikut macam saya. Okay. Itu isu dia. Cuma bila menghasut semua orang ni, so ini yang tak berapa okey. Saya memang daripada dulu mindset saya tu. So sebenarnya ada banyak saya punya pendirian yang saya tak cerita kat public. Sebab kalau cerita kat public, dia orang pening. Tapi untuk apa? Faham tak? Saya bukan nak ubah, nak change the whole world. Saya nak kaya je. Faham tak? Macam kita cakap semalam kan, even dalam Quran kan, hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Betul? Betul. Yusuf hafiz Quran. So itu adalah ratio yang fitrah alam. Memang sikit je kategori yang bersyukur ataupun top 1%, ataupun yang handal, yang follow agama dan semua benda. So kenapa kita nak pening to change, untuk change the whole world? Sepatutnya kita kena risau, adakah aku akan masuk geng 1% ataupun 99%.
That's actually one of my most favourite quotes or ayat yang you pernah cakap lah. Very interesting. Semalam, Semalam I was like, Sebab dalam hidup saya ada dua benda. Satu yang kita boleh kawal, dua kita tak boleh kawal. Sebab saya memang hasut orang. Sebab ada orang kat luar sana, orang ada macam-macam dia punya perjuangan lah. So saya tak nak cakap orang lain punya perjuangan. Tapi saya realistik. Saya memang hasut orang, terutamanya lelaki. Tapi saya hasut dia orang untuk sukses setiap penjuru hidup. Okay? Saya memang ajak orang membenci, tapi untuk benci diri dia kalau dia jadi loser dan weak. So saya punya fokus always kepada self-development. Bangunkan diri dia. Sebab itu tak boleh ubah orang lain. Kau boleh ubah diri kau. Saya mau pasal weak tu kan. Tadi tuan kan cakap pasal anggota polis tu kan. Saya rasa tak ada siapa pun antara kita pun akan expect dalam keadaan paling getir, orang yang paling kita rely on apabila orang panggil shit hits the fan lah kan, is polis, bomber ni semua. Tapi kita selalu dengar anak-anak muda yang membesar lah, budak remaja sekarang 20-an, tak erti nak kawal emosi, rasa sedih. Tapi yang paling saya jam tu, macam mana orang yang dah ada pangkat, lepas tu orang yang penuh dengan tanggungjawab pun jam dari segi nak kawal emosi ni kan. Betul. Sebab tu self control ni dia kena training berterusan. Dan momen yang paling penting untuk kita ada self control adalah momen-momen yang gentir. Bila kita tersilap je, kesan dia berpanjangan. Okay. So saya tak tahulah orang tu punya macam mana. Sebab tu apa yang saya boleh buat, saya bagi tahu semua orang. Lelaki, kita memang dijadikan lebih kuat dari segi fizikal kita daripada wanita. Betul? Macam kita cerita semalam. Beberapa bulan yang lepas, tahun ni pun sama ada kes kan. Contoh, lelaki dengan boyfriend girlfriend ni gaduh. Orang nampak dia sebelum tol tu berhenti tepi, gaduh, masuk kereta. So okay, kita ada energy betul lelaki. So macam saya cakap semalam, energy kita tak boleh musnahkan, tapi kita boleh divert je. So bila dia duduk, girlfriend dia sebelah, girlfriend dia bising-bising, so energy ni dia marah, nak tampar muka dia tak boleh. So apa dia akan buat? Tekan pedal lah. Tekan pedal, tekan minyak, buat laju. So bila dia buat laju, bahaya untuk siapa? Duduk. Bahaya untuk dia, bahaya untuk orang lain. So sebab tu lelaki kena ada self control. Sebab lelaki kalau tak ada self control, dia akan menjadi berbahaya kepada orang sekeliling dia dan diri dia. Okay, sebab tu dia kena tahu cara. Tapi kita kena bagi, kita tak boleh cakap, oh kau kena self control lah, kena sabar. Dia tak boleh macam tu. Kena bagi tahu dia orang apa praktikal kau kena buat. okay, so kalau untuk tuan kan, tuan rasa what is the best way untuk orang divert energy kemarahan tu? Where do you think we should shift our energy? Kalau macam Asad is pernafasan, ataupun dulu masa awal baru nak belajar, Asad masuk bilik ke masuk kolam jarik kan, lepaskan energy. Kalau tuan rasa macam mana? Tak, itu walaupun kawal pernafasan, itu adalah aktiviti divert the energy sebenarnya. Setiap orang ada cara masing-masing. So bagi saya memang kena. Pertama kita tak kena tahu yang ni semua ada, memang Nabi SAW memang ada ajar kita cara untuk kita mengawal kita punya marah, mengubah kedudukan kita kan. Kadang-kadang tengah berdiri, duduk. Dia level yang paling tinggi sekali ialah nak marah je berwuduk. Oh, ini dah level lain tuan. Sebab apa, kalau kita tengok, bila seseorang tu, bila dia nak marah, dia pergi berwuduk, solat, itu melibatkan apa? Okay, dia divert the energy. Ambil wuduk, berdiri, rukuk, sujud, faham tak? So divert the energy. Contoh 2 rakaat tak cukup, entak lagi 2 sampai hitam dah. Okey. Itu contoh. So tu penting. Jadi, tapi orang kena faham dia punya matlamat dia apa? Matlamat dia adalah divert the energy. Cara dia apa? Ada macam-macam. Kalau tuan cara apa? Kalau saya, mudah mandi. Ingat mudah mandi. Sebab saya punya, tuan kena faham. Saya punya energy memang powerful. Imagine kalau saya marah. Betul Kan? Jadi saya punya level kalau marah memang kena push up terbang. Jadi push up terbang tu dah tak load, saya kena push up atau tergapung di udara. Tapi I can guarantee Asal rasa lah, for people yang boleh kawal energy and emotion ni sebenarnya, bila dia marah, actually dia marah gila teruk gila. Tapi it's good lah that I think all of us in this room kot pandai kawal our emotions, which is betul. yang people should look to improve on themselves lah, you know. Okay, sebab tu saya ada cakap lelaki kena agresif, dan lelaki always, kita sebenarnya always ada deep inside, kita ada rasa marah tu. Terutamanya kepada hidup kita yang mana kita tak suka. Dia adalah energi. Kalau kita gunakan betul-betul, dia akan jadi petrol. Jadi kita punya motivation. Dan contoh, saya miskin. Saya cerita kat korang
Saya punya level miskin sampai saya dah bosan miskin. Saya hidup macam ni, okay, ni usia saya. Hidup saya macam ni, baru macam ni. Majoriti hidup saya adalah miskin. Masalah kewangan, ada banyak benda nak tak boleh dapat. Okay, tak ada choice dalam hidup. So, bila kita terlalu geram dengan benda tu, ada banyak ketika saya bengang tau. Kenapa hidupnya ni geram tau? Sampai level dah bosan miskin ni. Sampai muntah tau. Wah, dia muntah. Sebab muntah ni, bosan. Wah, miskin. So, disebabkan saya geram tu, so I do whatever it takes. Saya buat apa saja cara untuk keluar daripada kemiskinan. So, kesan dia positif, positif. Saya berjaya keluar daripada kemiskinan. Menggunakan rasa marah tu. Tapi kalau orang tu, hidup dia tidak ada progress dan dia tak marah dengan diri dia, what do you expect? Kalau macam Asal, kau keluar daripada sebab setahu aku lah, sebab kita orang dulu satu sekolah tu kan. Setahu aku like Pengawas apa? tak lah, Pustakawan kan? like, nampak macam pustakawan kan. Tak lah. Asal dulu atlet sekolah lah. Atlet. Aku KL right. Apa ni? Suka bola. Swimming. Ni umur apa ni? 12 then Okay. 12 ke bawah. Kau satu sekolah tapi bukan sebaya lah. Tak. Saya satu kelas dengan abang dia. Oh, sini lah. So macam kau pun boleh katakan struggling lah, membesar dulu kan. So kau pun keluar dari kemiskinan ni sebab marah tak ke macam ni? Me is out of desperation. Asal nak explain kat podcast siapa lah. Tapi for me it's because asal tak nak hidup that same life, because I not can control my life. You know, it's like for me, macam kawan-kawan yang lain lah pun, I mean yang kenal saya, they know yang I wasn't really so wealthy pun. Tak ada apa sangat pun. Actually orang yang kenal saya masa dulu tak ada apa sangat. But I knew that I had full control of my life and I can change it if I wanted to. So asal nak blame siapa kan? Because ada orang, there's a quote that said, it's not your fault if you came from a poor family. But it's your fault if a poor family comes from you. Because you have the choice to change it. You know, so that was something I took action to become better and improve myself. Ni antara benda saya paling banyak fikir lah tu kan. Contoh bila kita dengar quote tu, dia cakap it's your fault if a poor family comes from you. Macam mana kita nak balance mindset tu dengan tak terlalu blame diri sendiri sebab miskin, and at the same time penerimaan macam ni qadar dan qadar. Tak, okay. Kenapa tak boleh blame diri sendiri? Sebab ni ketentuan Allah SWT. Tentang apa? Macam balance tu. Tentang yelah kita sekarang dekat mana kita sekarang. Contoh kita miskin sekarang. Walaupun kita dah berusaha kan. Sebab tak semua orang ditakdirkan kaya. Sebab tu semua orang kena faham. Kenapa ramai orang dia still miskin walaupun kerja keras? Sebab dia kerja keras dekat tempat yang limitation. Dia kerja keras. Okay, ni income dia income dia limit. Katakanlah dia kerja makan gaji. Dia kerja keras, ni boleh bergerak tak? Tak boleh. Tapi kalau dia buka ni, buat benda yang unlimited income, mustahil dia miskin. Cuma kita tidak diberitahu dengan secara meluas bahawa selain daripada apa-apa yang diprogramkan dalam minda kita, majoriti manusia ataupun kat Malaysia ni, kita tahu satu je cara untuk jana pendapatan. Setuju tak? Kita diprogramkan, dibentuk macam tu. The only way adalah trade our time. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Sedangkan ada macam-macam cara lain. Contoh kita tengok kat sekolah tu, bila angkat tangan cerita, semua satu je. Kenapa kita limitkan pemikiran manusia? Itu yang saya fikir. Contoh, ramai orang meniaga pun kan, mungkin ada orang tak setuju, tapi cuba fikir, meniaga pun meniaga satu. Kenapa tak macam-macam? Okey, contoh, dulu kan ada tagline, tak handsome tak apa, janji kaya. Bagi saya itu adalah tagline yang menggalakkan limitation. Jadi ramailah orang-orang hodoh ni setuju. Faham tak? Tak, why not? Kita handsome. Sebab handsome ni senang je. Dia tak perlu surat. Kita kau nak tu tahun kita boleh terus handsome sendiri. Kita luluskan sendiri. Kita boleh cantik terus. Okay? Kadang ada orang kena lulus, kena beri JPN, chop awak handsome. Sebenarnya tak payah. Faham tak? So, kenapa tak kita jadi handsome, badan fit, kaya, ada banyak knowledge, boleh mengimami solat, semua kita anda. Kenapa tak macam tu? Kenapa kita limitkan manusia punya kebolehan? Macam saya cakap semalam kan, dalam masyarakat kita ni, contoh, bila kanak-kanak tu kat sekolah rendah tunjuk minat dekat sukan, mak bapak yang standard akan buat apa? Jangan. Jangan. Fokus belajar. Jadi budak tu rasa sukan ni tak penting. Kenapa sukan penting? Sukan adalah
aktiviti yang membentuk dia punya fizikal. Secara tak langsung dia punya mental. Manakala menghafal CP, aktiviti untuk kepala otak dia je. So dia tak balance sebenarnya. Okay? So bila budak ni membesar, dia rasa fitness ni tak penting. Bila dia tak terlibat dengan fitness, confirm tak jaga makan. Kan? Ya, Kita ni, kita train, kita paling nak jaga waktu tidur kan. Sebab itulah waktu grow. Betul tak? Betul. Kita develop kita punya muscle. Penting tak dapat tidur malam, siang. Penting tidur tu cukup. So bila dia orang ni tak ada rasa penting kat fitness, so tak tidur malam. Betul. Lepas tu masuk universiti, duit tak ada, makan ramen warna pink. Betul tak? So what do you expect? Macam mana dia nak capai maksimum kebolehan dia sebagai manusia tu? Itu saya punya pemikiran. Kenapa tak galakkan sukses akademik, sukses sukan, semua sukses? Kenapa tak semua? Kenapa kena ambil satu-satu? Kenapa kena ada income dalam ringgit Malaysia je? Kenapa tak boleh ada USD? Kenapa tak boleh ada macam-macam kejaya? Kenapa tak boleh? Kenapa ni saya rasa berbalik kepada sistem yang kita cakap masa Ada society tu lah. yang society create benda ni. Tuan rasa kenapa tuan? Kenapa sistem ni? Business. Orang macam kita. Maksudnya? Contoh breakfast. Okay. Konsep makan ni sepatutnya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Untuk orang meniaga macam saya nak close duit orang seawal yang mungkin. Saya create lah breakfast. Faham tak? Jangan lupa breakfast saya ni. Sudah breakfast. Padahal dia tak lapar pun. Betul. Dia breakfast sebab kena breakfast. Faham tak? Dia punca, dia semua benda ni punca businessman. Contoh, all the artificial dalam makanan apa semua kan, punca adalah businessman yang nak produce, nak deliver produk dia serap kepada seramai mungkin orang. Dia nak buat packaging yang boleh pergi banyak tempat. Contoh ikan tuna kan. Sepatutnya makanlah ikan tu. Masuk dalam tin sebab apa? Sebab nak pergi boleh tahan lama apa semua, nak solve masalah manusia. Bukan sebab nak memastikan manusia tu okey. Tapi kat mana bisnes dari sistem sekolah tu? Sekolah? Okey. Itu semua orang kena faham. Zaman free ni dah habis. Last free adalah sekolah kerajaan dengan pergi klinik kerajaan. Itu je. Okay. Bila orang tak faham, bila dia dah besar, dia selalu nak free. Okay. Kan? Datang studio orang pakai mic nak free. Contoh. Okay. Contoh. Bila kita nak ajar dia, kenapa tak free? Sebab dia ingat semua benda free. Dan saya nak bagi tahu, sebab tu bapak dia kena pension. Dia kena ajar anak dia, okay, sekolah yang kau pergi ni memang free tapi ada cost. Free tak bermakna tak ada cost. Contohnya sekolah kerajaan, kerusi, meja, whiteboard, ada cost tak? Ada. Businessman create meja-meja tu. Ada satu company, dia yang trade, dia yang distribute semua benda ni dekat kerajaan. Kerajaan bayar. Faham? Berlaku transaksi kat situ. Itulah bisnes. Hospital, ubat, semua bisnes. Bukan kita cakap dia bisnes, dia salah. Tak, dia adalah bisnes. Okay. Ramai orang ni bukan salah, dia bisnes, itu je. Bisnes adalah aktiviti menyelesaikan masalah orang lain, in return dapat nilai yang lain, iaitu duit. Faham? Kalau cerita pasal persekolahan ni, kalau tuan sendiri lah, pada pendapat peribadi tuan, kalau anak tuan sendiri, tuan nak hantar sekolah apa? Pertama sekali, macam berbalik kepada duit tadi kan. Duit adalah akses terhadap banyak pilihan dalam hidup. Okay? Kalau saya ada banyak pilihan, saya pilih lah. Saya pergilah tempat, contoh, katakanlah saya tak ada peluang untuk ada environment macam tu kan. So bila saya jadi seorang usahawan, saya ada duit, saya ada banyak pilihan, so saya akan pastikan saya hantar dekat tempat yang saya boleh pilih lah. Okay. Alright tuan, tadi saya ingat tadi masa tuan cakap pasal disiplin tu, tuan rasa kalau kan kita cakap tadi Jap. Asad pula macam mana? apa dia? Asad, sekolah ni apa? Sekolah. For me, Bagi Asad. when I was younger, Asad rasa macam in terms of everything I'm doing right now, most of the time I had in school was just a waste of time sebenarnya. Secara jujur, no, I'll be honest benda yang Asad belajar kat sekolah, Nanti orang tibai tau. ya Ni. tak apa. Tapi for me, I respect your views and opinions. But like for me, benda yang Asad belajar, I mean benda yang Asad buat sekarang has nothing to do with school much. Like in terms of learning science all the way to very advanced, Benda-benda nonsense. all these
weird things, and for me tak perlu. I rasa maybe the schooling system can be changed because we live in a modern world where everything sentiasa berubah kan. Tapi the schooling system has always been the same. And if you check balik, who said it? Was it Rockefeller? Dia cakap yang school ni is created because he wants to create a generation of workers. You know, so it depends on what you want to do in life. Okay, not everyone can become successful, I get it, you know. But like for me, I wasn't really a fan of school lah, start minat sangat. Saya pun tak sekolah. So saya rasa Tuan tak sekolah habis? mana sekolah tuan? Saya sebadan darjah 5 je. Tuan pondok apa? Tafisa daripada darjah 6 sampai ni je. So yelah betul lah, berbalik pada tadi yang kita cerita pasal kalau dengar dari segi dan orang tak boleh emosional sebenarnya. Semua orang tak boleh emosional, dia kena faham. Sekolah, sistem education ni tujuan dia adalah untuk melahirkan pekerja. Memang betul. Tapi I also to add, just for people can understand tapi jangan nak bring sekolah. You know, jangan kita nak bagi tahu ni bukan nak bagi This is tahu kau my salah, personal tak, opinion. kita kena faham. Itu berbalik kepada apa saya cakap tadi. Buat sebab faham, buat dengan sebab ikut, impak dia tak sama. Kan? Like bila Asad nak berhenti sekolah tu, Asad nak start homeschool semua kan, it's because Asad dah build something else. Asad dah ada 300,000 followers kat Instagram. I knew how to monetize it, which is singing. So I choose nak continue full time study ke atau part time kat rumah buat homeschool sambil build my career and wealth. So I had a choice to make already. So not everyone can do the same, tapi it depends on you guys lah kan. Cuma Tapi kita kena still bagi tahu orang, dia orang ada alternatif. Kan macam saya cakap, manusia ada lebih kurang 7 bilion. Betul? Sistem education tu, cara penilaian dia adalah melalui exam, which is kena baca, hafal, faham, jawab exam. Betul? Betul. So manusia ni pula, setiap manusia lain. Ada orang dia akan faham melalui bacaan, ada orang melalui audio, ada orang melalui pendengaran. So untuk menggunakan satu sistem dan menilai semua manusia dengan kepelbagaian jenis ni sebenarnya tak adil. Kan? Jadi parents tu kena tahu lah anak dia jenis apa. Tapi to be fair lah, dengan contoh kerajaan kan, dia orang tak ada choice pun. Dia mesti kena develop satu sistem yang Betul. develop yang apa, sesuai dengan majority. Sistem kena ada. Kalau tak ada lagi pening. Sistem ada seorang banyak pokok. Betul. Tapi seorang kan tuan, kena mandi. Tapi kan tuan, Sistem kena ada. Tapi semua kena fikir yang mana ngam untuk dia. Sebagai manusia. Sebab macam saya kata malam kan, kita bukan karipap. Karipap ni dia ikut acuan dia sampai dia jadi karipap. Manusia tak. Dia kena fikir apa yang paling suit untuk dia. tapi kan tuan, kesian lah dekat macam contoh kalau Asad maybe anomaly lah, dia sendiri boleh fikir masa tu, oh this is not for me contoh. Tapi saya rasa tuan pun mungkin akan rasa benda yang sama. Tak semua orang yang tak fit the system sedar orang tak fit the system. Dia akan rasa macam, oh kenapa aku tak cukup kenapa aku tak boleh nak deliver dalam line ni, padahal semua orang patutnya mesti boleh perform. So macam mana tu tuan? Macam mana apa? Macam mana kalau dia sendiri tak sedar benda tu? So tak maksudnya apa, tak apa. so dia akan follow je lah. Tapi dari yang last lah, tak nak tolong apa. Kalau dia kena harap Tak, dia betul. Dia kena semua orang bertanggungjawab terhadap diri dia sendiri. Dan bukan tanggungjawab kita untuk ubah dunia. Ingat tu. Okay. Tapi kita bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri. Kalau dia bertanggungjawab terhadap diri dia, kalau dia rasa something wrong somewhere, dia kena buat sesuatu. Tapi kalau dia rasa something wrong somewhere, dia tak buat sesuatu, itu adalah salah dia. Okay tuan, so saya nak tanya antara isu yang tengah best juga sekarang ni is isu kita tahu sekarang ni dah macam diambang peperangan dah tuan. Kita tengok apa yang jadi dekat Israel, apa yang jadi dekat Palestin. So kita pun umat Islam, obviously kita memang terkesan lah dalam, kita tengok kalau orang yang follow news, dia akan tengok macam baru-baru ni saya nampak video kapal-kapal perang US dah hantar naik laut lah apa semua kan. Apa pendapat tuan sendiri tentang isu sekarang kat Israel Palestin? Tuan rasa dia akan escalate ke berdasarkan experience tuan tengok? Tuan rasa dia akan escalate ke? Ke tuan rasa dia tak akan disebabkan orang-orang yang berkuasa dalam dunia ni, dia akan nampak tak akan benefit mana-mana pihak pun kalau benda ni escalate sebenarnya? Ke tuan rasa diorang tak kisah langgar? Sebenarnya kita kena back kepada hadis Nabi SAW kan. So kita tahu sejarah dia sehinggalah kita akan kembali menawan Baitul Maqdis. Okay, itu adalah satu benda yang pasti. Dan apa yang akan berlaku sebelum tu ada macam-macam. So hari ni kalau kita tengok negara-negara ni semua ada agenda masing-masing, matlamat dia because of the power. Okay, power, ekonomi dan sebagainya.
Dia berbalik kepada macam tadi konsep businessman yang tadi tu. Purpose dia adalah to make money sahaja. Untuk ada sifat kemanusiaan ni, untuk orang yang dah another level, the goal dia adalah untuk power, dia punya pertimbangan dia dah lain. Okay. Jadi apa saya punya pandangan, kita tidak boleh, sebab lagi untuk orang biasa macam kita, so apa kita boleh buat kepada orang Islam? Pertama, kita kena sukses setiap penjuru hidup. Okay. Sama ada kita suka atau tak, duit akan, dalam mana-mana peperangan, duit akan memainkan peranan yang sangat penting. Okay. Kedua, kemampuan kita dari segi individu, dari segi fizikal kita. Kita always kena train hard, kena sentiasa bersedia. Bayangkan kalau tiba-tiba berlaku dalam keadaan kita mengah, hari-hari makan ramen warna pink, tiba-tiba nak kena angkat family bawa ni, macam mana? Isang lah. Dengan mengah, dengan tak larat, faham tak? Okay. So kita nak cerita pasal perjuangan ni, kita kena realistik. Terutamanya lelaki. Kalau lelaki asyik menangis, rekod video, dalam keadaan kita dalam keadaan macam-macam boleh berlaku, what do you expect? So tu yang betul, yang beragama Islam, kita kena fokus kembali kepada agama. Sebab kita semua ada kita punya jihad kita. Belajarlah jihad, betul, pergi kerja adalah jihad, dan jihad paling besar adalah untuk agama. Kan, andai kata kita dipanggil, peluang syahid ni tak payah kira kot. Betul. Peluang yang paling padu Macam yang tak semua orang boleh dapat kan. Tapi bila kita dipanggil, kita ready ya. So kita punya goal adalah always untuk pergi sana, untuk syahid untuk agama tu. Sebab kita tak ada kira nanti. Confirm syurga insyaAllah. Tu masa akan escalate ni Saya tak tahu. Wallahu alam. Cuma macam saya cakap, apa-apa boleh berlaku, tapi kita kena sentiasa bersedia. Okay tuan, untuk kes boycott kan, influencer boycott apa semua kan, apa pendapat tuan? Tuan rasa like contoh macam Asad, macam saya, macam tuan, Asad boycott ha? Asad boycott? Apa dia? Asad boycott ke? Boycott? Ya. Betul? Boycott? Okay, soalan dia is, Ini boleh air kosong. nak lagi tuan? Tak boleh. Kebanyakan isu dia is macam tuan influencer, Asad influencer kan, contoh saya pun boleh habis kurang kan. So isu dia adalah orang tak berpuas hati bila kita tak mention benda ni tuan. Tak mention Ataupun tak mention dengan banyak. Okay, sampai orang puas hati, contoh So pendapat tuan rasa memang influencer dia punya tugas ke tuan untuk sentiasa bagi awareness non-stop? Mungkin influencer bahagian tu. Dia boleh tahu seperti mana dia sekolah ada subjek, influencer pun ada subjek dia. Kan, untuk influencer yang memang perjuangan dia itu, dia kerja dia lah, dia kena bagi tahu orang. Okay. Tapi macam saya influencer dan saya businessman. So saya pertama saya buat untuk diri saya, dan kita kena faham benda-benda boycott ni mungkin ada orang rasa dia tak nak. Okay. Faham tak? Jadi apa kita boleh buat? Berbalik kepada konsep tadi. First kita dulu. Diri kita. Kita boycott lah. Tapi kalau orang tanya, kita beritahu kita boycott. Tapi kita tak adalah sampai tahap nak mempengaruhi orang lain. Faham? Kau kena boycott ni apa semua. Kita halang dia apa semua. Yang kita kena buat apa? Bagi awareness. Lepas tu orang fikir sendiri. Kan contoh. Pertama, awareness tentang benda ni dah tersebar kan. Contoh syarikat-syarikat yang 100% support rejim Zionis. Yang ni kita tak nak lah duit yang kita ada kita spend kat dia, so dia akan terlibat. Itu pertama. Yang kedua, kita nak bagi tekanan sebab kita tak ada power. Yang kita boleh buat adalah bagi tekanan. Sebab at the end of the day, benda paling penting adalah duit. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana negara yang perang, dia punya, sebelum dia perang, dia akan perang apa? Strategi tekanan ekonomi dulu. Tahan minyak, tahan sumber ni, nampak? Tekanan ekonomi dulu supaya dia nak hidup pun susah. Kalau dia tak hidup pun susah, macam mana dia nak perang? Faham? Sekat makanan apa semua. So kita buat benda ni, tujuannya kita nak bagi sekatan ataupun tekanan kepada dia orang. Bagi tahu hint bahawa kita sangat serius tentang perkara ni. Tapi saya rasa tuan, okey lah, saya rasa masyarakat lah, majoriti akan cakap macam ni, lebih kurang dia dah bukan sebab niche kita, niche kemanusiaan ke apa. Jadi dia
dia orang boleh cakap, kenapa okay, dia orang buat lah. Sebenarnya kenapa dia orang buat lah. Kalau dia orang rasa okay, buat. Dia macam kau tak famous. Dia kenapa tak famous? Sebab apa kau tak famous? Kalau kau punya perjuangan untuk beritahu semua orang famous. Faham tak? Okay. Kenapa tak famous? Kena famous lah. So macam okay, faham. So maksudnya dia, Okay, tengok orang nampak kita contoh kenapa tak cerita pasal ni apa semua kan. Saya bagi tahu orang kita semua kena taat kepada agama. Automatik tak dia akan tahu pasal perjuangan kita sebagai orang Islam. Kan apa kita punya sokongan terhadap saudara kita kat Palestin. Faham tak? Betul. So contoh, kalau orang tu katakanlah dia punya pengamalan agama pun tak berapa, okay, lepas tu hidup dia pun terumah ambing, ingat dia tak peduli ke? Tak kisah. Dia tak peduli pun. So kita kena kembalikan orang kepada asas dia dulu, agama. Ajak orang agama dulu. Saya selalu bagi tahu. Cerita pasal peperangan ni, tu rasa sekarang ni relevan ke martial arts? Segi pertahanan Relevan. diri. Tuan ada martial arts? Saya dulu adalah Muay Thai dengan silambam. Kenapa dulu Tan? Kenapa dulu je? Kenapa tak sekarang? Asal ada? Jadi kalau kita orang ni, tapi asal ada orang masuk sekarang macam mana Tuan? Kalau kita ada orang masuk sekarang macam mana ni? Adakah bersedia? Okay, tak. Okay. Martial arts ni, pertama, orang tu belajar, baguslah. Tapi apa tujuan dia? Kan, kalau tujuan dia untuk protect dia, kalau saya belajar lu dah cukup dah. Okay, ni nak perang ni? Jurus-jurus protect tu dah cukup dah. Okay. Okay, kedua. Untuk, selain daripada martial arts tu, seseorang tu, dia kena fokus dekat dia punya fitness level juga. Kan, sebab kalau dia belajar martial arts, tapi tak jaga makan, lepas tu dia punya level fitness pun low, tak tidur malam, what's the point? Kalau nak combat pun mengah. Faham? So saya asas tu ada lah. Muay Thai Tuan. Tapi saya lupa. Asad, kau tadi macam mana pendapat kau ni pasal influencer kena spread awareness pasal boycott ni? It depends on what you want to do towards your life. I mean, asal tanya does my opinion really carry weight ke? Let's be honest. You know, so like I can say whatever I want pun, tapi kalau korang nak buat, korang akan buat. Kalau guys nak buat, guys takkan buat juga. Okay. Alright, so tadi tuan cakap kita nak perang. So perang ni dia akan melibatkan duit, tuan cakap. And sesembang pasal duit, sebab tuan pun seorang yang berpengaruh, famous, pengaruh kan. Kita tahu obviously sebab saya dengan Asad dah duduk dalam industri social media ni lama, kat setahun lebih, 2 tahun. Asad lagi lama. So banyak companies yang approach. So disebabkan tuan tahu seorang yang berpegang teguh dengan prinsip tadi tuan cakap tadi. So boleh kita tahu tak tuan, boleh bagi tahu berapa amount of money yang tuan paling banyak atau pernah reject sebabkan prinsip tuan? 1.2 juta deal. 1.2 juta kan. Bila baca email terapung tak? Yang tu bukan email lah. Oh, tu dia direct lah. Email mula-mula bagi tahu, lepas tu jumpa. Oh, okay. So memang tu tak terkesan langsung kan? Tapi saya tak lah, sebab saya orang Islam. Saya percaya bahawa tapi 1.2 juta banyak kan? Ya, betul. Itu kalau orang yang jenis desperate apa semua tergapung, dah tak fikir apa dah. Dia akan ada apa tau, kali ni je. Okay. Sebab tu nombor satu, selain daripada kena ada duit banyak, seorang tu dia kena ada prinsip dulu. Prinsip ni adalah mestilah prinsip yang disandarkan kepada agama lah, bukan prinsip dia create sendiri. The most powerful adalah agama lah. So saya sebab tu lah takwa. Barang siapa bertakwa, nescaya dikeluarkan dari segala kesusahan, dikurniakan rezeki dan semua tak disangka. Saya believe macam tu. Kalau saya tolak benda-benda yang syubhah, yang akan mengundang kemurkaan Allah, saya yakin Allah will replace with a better one. Betul. So saya tak takut apa. Kedua, kadang adalah orang offer kan, contoh dia nak bagi duit. Kenapa saya still boleh pilih? Sebab saya sendiri boleh buat duit. Betul. Imagine kalau katakanlah Asad tak tahu skill buat duit. The only way adalah melalui orang bayar. Apa akan jadi kat Asad? Akan rely kat situ. Walaupun it's not you, tapi because itu je income, maka jadi slave lah. Okay, itu yang pertama. Kedua, katakan dia orang nak offer saya supaya saya boleh dapat pengaruh. Saya boleh buat sendiri.
Betul. Kan? Macam tu. So sebab tu sebagai lelaki, kita always kena handal setiap penjuru hidup. Maksudnya sampai orang tak boleh beli diri kita. And diri kita bukan untuk dibeli. Sebab kita sendiri handal banyak perkara. Betul. Asal kau paling banyak pada tolak apa? So far aku tak pernah dapat offer baik-baik. Oh ya. Tapi I think Semua halal punya lah. so far semua Alhamdulillah semua halal. Ataupun maybe just the haram weird stuff taklah sampai to me to read lah. Sebab asal ada team and assistant to read, benda yang mengarut takkan sampai my test lah kan. Faham. Tapi if I'm not mistaken, maybe pernah sampai to my desk before was Forex lah. Tapi I tolak lah tu. Because like for me, if I do Forex terus mati lah market. Walaupun dia bayar besar lah kan. Asal mati tak? Because dia macam ni tau. Like some people call it scam, some people call haram. So I have little to no knowledge about it. So I tak ambil pot lah. I boleh cari duit kat tempat lain. And the amount they want to pay me pun, I can make that back in a few months. So salah dia. Tuan, tu rasa macam ni Forex? Apa dapat tuan? Saya punya pendekatan benda-benda yang ada keraguan ni, saya tarik diri dulu lah. Okay. Selamat. Dia sama. Tak pasti. No worth it kan? Orang geng dia orang tu, dia ada hujah dia juga. Geng yang melarang ada hujah dia, yang buat pun ada hujah. Kan? Jadi buat pun saya pening. Kan saya ada banyak cara buat duit. Lainlah orang tu itu dia gerti. Wow. Macam saya ada banyak cara lain. So bila kita ada banyak option, kita tak pening banyak. Contoh ni tak apa elok kan, mereka ada syubhah apa, tinggal lah. Sekarang saya memang pasal income ni semua tuan. Sekarang kita tengok ada macam dah start satu trend lah man, macam influencer. Sebab tuan businessman, okay? So influencer katakan menjual dan bagi harapan-harapan palsu. Okay, kalau beli ni ada kebarang kalian dapat A, ada kebarang kalian dapat B, kebarang dapat C. Sebagai seorang businessman yang ada prinsip, tuan rasa tak ke itu memainkan customer tu sendiri? Yang mana satu ni? Contohnya mana? Contoh, katakan beli phone ni, beli phone, stok katakan saya tahu lah, katakan ada 1,000 lah. Satu pemenang yang akan dapat kereta atau rumah. And then ramai yang beli, memang diorang dah tahu dah, bukan semua akan dapat pun. Tapi as a businessman, as a manusia lah senang cerita kan, prinsip kita main dengan emotion kot. Kita nak hasut orang untuk bagi kita duit dengan sebab tu. Betul. Sebenarnya kita kena belajar kenapa dia buat macam tu. Dalam selling, dia memang ada satu kaedah kita namakan, kita create fear of loss. Manusia ni secara psikologi dia takut kehilangan. Faham tak? Kita semua ada takut kehilangan. Contoh, kalau beli hari ni dapat harga sekian, rasa rugi tak beli. Sebenarnya tak beli tak apa. Kan? So kita automatic kita ada rasa tu. Cuma at the end of the day, dia kembali kepada orang tu punya prinsip dia. Ada orang dia tak peduli as long dapat duit. So sebenarnya tu kembali kepada diri dia lah. Faham tak? Dia apa dia nak? Kan, adakah dia nak buat duit dalam unsur keadaan macam tu? Contoh macam tu lah. Orang buat bisnes kan, letak macam-macam bahan dalam tu dan jual. Betul tak? Betul. So dia di sini kalau dia tahu benda tu tak elok dan dia jual, so apa yang dia rasa? At the end of the day kembali kepada orang tu lah. Saya sebab tu ada kadang orang offer saya join benda-benda kaset ni apa semua kan. Saya tak, sebab bagi saya benda tu tak ada benefit kat orang. Kan? So saya dah pengaruh besar. So untuk orang lain mungkin okey. Setiap orang suka, dia ada prinsip masing-masing. Jadi saya tak. Apa beza isap kaset, sigar dengan rokok? Sama je semua. Okey, cuma sigar kita tak tarik lah. Oh ya, betul. Sigar dia dekat mulut je, tembus. Rokok, kaset, semua sama, tak elok. Okay, dan semua kena faham. Ini dia panggil normalisasi. Kalau saya buat podcast, saya isap sigar, orang confirm akan cakap macam-macam. Imagine kalau saya, sambil saya buat podcast, saya makan satu makanan yang manis daripada gula putih. Orang akan cakap apa-apa tak? Tak. Sebenarnya sama tak impak dia? Dua-dua tak elok, betul? Betul. Tapi bila orang rasa benda-benda gula putih ni semua okey je, faham tak? So sebenarnya kita kena beritahu semua tak elok. Rokok tak elok, kaset tak elok, tak jaga kesihatan, makan tak elok pun tak elok. Macam tu lah.
Faham? So bagi tuan Siga tak elok. Tapi kenapa tuan accept Siga? Siga tak tarik. So maksudnya Saya kata tadi. saya tak faham. Saya tak faham bahasa-bahasa rokok yang tarik lah, hembus lah. Tak, dia tarik masuk dalam. Oh maksudnya asap dia tak masuk dalam badan. Siga tak masuk dalam. So, Siga pun kalau tanya saya, siga tak elok untuk orang miskin. Dah tu je. maksudnya macam mana tu? Kalau Taklah kalau kau duit tak ada, siga ni sebatang berapa harga dia? Buat apa kau nak dengan dia? Dia kotak asap tu 1,000. Tu je 5 sikat. sekotak 1,000. Untuk apa kau nak pergi isap benda tu? I see. Faham tak? Basically let's literally bakar duit. Oh ya Macam main mercun lah lebih kurang. Okay tuan. So kita tu tahu tuan ada college kan. Ini ada business sikit. Sebab ni saya rasa tak tahu lagi. Saya water college macam benda. Ada ramai orang lepas baca buku Robert Kiyosaki, Okay. dia orang pun perjuangan dia marah sistem education. Okay. Kan? Betul. Padahal dia baru baca 4 muka surat. Okay, money work for us, bla 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 bla. Dan ramai orang bincang lah apa benda, apa problem yang berlaku pada dunia, tapi tak ada solution. Okay. Jadi saya bukan macam dia orang. Saya nampak universiti ni, dia memang soft orang-orang yang nak fokus dalam bidang akademik untuk kerja. Betul? Untuk orang yang soul dia dekat bidang kemahiran, so dia tak ada solution. Adalah dekat luar sana, tapi saya berjaya datangkan sebenarnya, bayangkan saya punya college belajar 3 bulan je. Bulan keempat dah boleh buat gaji 1,500. Uish. Ya So kalau orang tu belajar 3 tahun untuk start dapat gaji 1,500 kan lama. Macam tu lah. Sebab simple je. Saya buat benda ni, saya nak konsep dia lah kau belajar apa kau nak guna je. Tak payah belajar, tak payah apa nama penjajah, buat apa. Contoh budak tu nak belajar course repair motor. Buat apa saya create modul, kena tahu siapa jajah. Tak, kau tak kenal spana, kau turunkan enjin dah terus untuk kau guna. Kau nak gunting rambut, mesin apa benda, gunting rambut terus untuk guna knowledge tu untuk dapat duit, dah tegak je. Okay. Jadi kalau benda fokus kat situ, tak payah lama, 2 bulan dah boleh. So sekarang berapa ramai dah dalam 1,500 saya dah train, 200 orang berjaya buka kedai sendiri. Oh, bisnes lah So 200 orang, setiap kedai tu ada lebih kurang 3 ke 4 staff. dan masuk universiti tu dia monthly installment ke apa? Tak, tengoklah, ada orang dia tak mau, sebab yuran tak mahal pun. 7-8 ribu macam tu je. Siapa yang tak mampu, kita split kan sampai dia mampu. Dan bulan ketiga dia dah boleh kerja. Sama ada kerja dekat company saya ataupun company-company yang kita kenal. Dan dia akan kerja. So this is like a legit university lah basically. Yes. Wow. Macam private university lah. Sendiri punya. Tuan rasa contoh tadi tuan cakap, okay, budak ni dia nak repair motor. Dia nak repair motor, tapi dia kita tengok kerajaan buat sistem yang kena belajar siapa penjajah sekali. Tuan rasa kenapa? Sebab nak bagi kerja dekat orang yang mengajar siapa penjajah ke macam mana? Tak, sebab dia adalah, pertama, itu saya cakap, saya adalah orang yang telah membebaskan diri saya daripada sistem. Sebab saya faham kepada matlamat. Okay. So untuk college ataupun universiti ni, diorang ni memang proper lah, ada MQA apa semua. Dan bila ada MQA kan, maksudnya dia punya syllabus tu kena ikut apa yang diorang set. Dia dah ada mold dia dah. Faham? Jadi itu memang ada. So bila diorang bayar yuran 20,000, takkan bila diorang belajar benda yang memang dia nak buat, dia akan jadi sekejap. Faham tak? Jadi faham tak bisnes yang ni? Bila kita nak charge orang tu mahal, kita bagi dia value-value yang dia rasa okey untuk dia. Tak upsell lah lebih kurang. Macam tu. Okay. Tapi bukan cakap salah. Okey je. Cuma itulah. Orang yang masuk dulu kena fikir lah. Dia nak Cuma straight to the tak point ke betul. tak? Saya yakin kalau orang tak emotional, ramai orang setuju dengan saya. Ada banyak benda syllabus yang diorang belajar dekat formal education, sebenarnya diorang sendiri setuju, tak belajar pun tak apa benda tu. Betul. Kita bukan cakap semua lah, ada certain. Okay, so asal ada satu soalan. With all the businesses you have kan, sebab sekarang ada Walter, Mint Coffee, lepas tu ada university dan macam-macam lain kan, how much do you think all your companies together is worth? Aduh.
Saya benda-benda angka ni saya tak minat lah. Kau paling sikit. Tapi congak je dia lah. Congak. Is it a Okay, saya punya bisnes lah. Saya ada barbershop. Okay. Sekarang barbershop tinggal 12 branch tu. Dan semua saya own sendiri lah, bukan franchise. Kemudian saya ada 2 main coffee. Saya ada college. Saya ada team sales. Direct selling dan juga digital marketing. Saya ada consultation company, which is bagi advice kat company. Kemudian saya ada produk digital. Okay, saya punya platform media sosial semua. Lagi apa saya berniaga? Saya ada jual kacang. Baju. Lepas tu baju. Itulah benda-benda sekat buat masa ni. Tapi saya nak ada banyak lagi saya nak buat. dah sampai 8 figure ke belum? Apa total semua? Tak. I mean like the word you rasa. Ni bukan saya tak belum podcast dia lagi. Podcast dia pisang lah. Tapi atas juga sih apa. Congak je lah. Congak. So is it above? Okay, kalau tanya saya, okay, kita kena faham sebenarnya value ni dia very subjektif. Contoh macam mana orang nak kira value diri saya? Azri Walter. Macam mana you nak kira? Nak pakai sistem apa? Tapi kalau orang tu nak beli saya create saya punya price. Boleh je, betul tak? Betul. Contoh 2 bilion. Boleh. Kalau orang tu, contoh macam konsep RSZ kan, ada orang yang amatur marah, kenapa jual 80,000? Itu dia punya, dia nak jual, orang tu setuju beli. That's it. Done deal. Macam tu konsep dia. Dan kita boleh Okay, asal buat lagi simple lah. Okay. Maybe after scanning your P&L, then after checking your cash flow and how much revenue you've made in total, how much do you think the value of all your companies is together? congak je tuan. Belum cukup lagi. Belum cukup lagi. Jawapannya belum cukup lagi. Sebab tu saya still terus ada. Senang je. Bila saya dah tak ada muncul kat media sosial ni, saya punya shizda dah capai. Okay. I see. Kita Saya punya tujuan lagi, okay, lagi satu, saya ada mindset. Tujuan saya masuk sesuatu benda adalah untuk keluar. Because ramai orang dia masuk, dia tak ada plan untuk keluar, sebab tu dia sesat. Okay. Dan kalau tanya saya banyak fail. Banyak fail. Dan semua yang saya dah buat sebelum daripada hari ini, saya belum anggap dia betul-betul lagi. Saya banyak rugi, banyak utang. Utang ni saya tak ada utang dengan bank buat bisnes hingga hari ni. Okay. So dan saya anggap semua ni adalah training ground untuk saya. Belum betul-betul lagi. Saya pernah buka 30 branch barbershop. Yep. Dan saya sebelum barbershop ni orang buka banyak-banyak, waktu tu owner barbershop adalah tukang gunting rambut. Okay. So saya ni adalah orang yang selalu solve problem. Saya bukan nak buat bisnes sebenarnya. So bila saya solve problem, automatic saya dapat create cash flow. So katakanlah dulu saya jual minyak rambut. Bila terlalu ramai pesaing, saya kena fikir another distribution channel untuk produk saya. Saya tak boleh harapkan dekat agent, jual dekat kedai kat sini. Saya tak boleh harap tu. So saya pergi kat kedai gunting rambut. Sebab saya fikir logik, lepas gunting rambut mungkin nak beli, tapi saya tak ada kedai. Saya pergi kedai Aceh, kedai orang Taiki, kedai India. Saya propose dia. Saya letak produk ni, tak payah bayar. Bila orang beli, awak dapat commission. Okay. Dia orang ni amatur. Dulu saya tak faham. Saya ingat bila dia ada kedai, dia adalah profesional. Tak, dia orang amatur. Sebab dia tak nak, sebab dia rasa saya akan untung. Dia duk kira saya dapat apa. Habis dia dapat tu. Dari saya, sebab saya rasa letih lah deal dengan amatur semua. Sebab tu saya create kedai saya sendiri. In fact, bila saya set kedai saya sendiri, okay, saya set up, saya tak ada barber, tak ada tukang gunting rambut. Saya tak terfikir pun siapa nak gunting apa. Semua saya buka je. Lepas tu baru saya cari. Dan saya memang kuat cari. Sebab bila saya jual barang, saya memang kena cari orang. The more people I reach, the more chance I get. So bila saya dah biasa cari orang, asalnya saya nak cari kat area Bangi waktu tu, tak jumpa tau. Tengok macam mana saya cari. Tahu tak saya jumpa first staff saya kat mana? Barbershop. Tak, staff tukang gunting rambut saya, kat mana saya jumpa? Punyalah cari. Tuan cerita itu dia orang Indon ke apa Bukan. Bukan Orang Johor, Batu Pahat. Daripada Bangi tu sampai ke Batu Pahat, cari punya pasal. Tu baru betul cari. Kalau tak ada kat Malaysia tu, saya pergi Indonesia. Kalau tak ada Indonesia, Thailand, sampai ke Zimbabwe saja. Kita baru cari. Bila saya stop, bila jumpa. Ramai orang cari tak jumpa, stop.
Buat tak berjaya, stop. Kan? So itu silap dia. Dan tadi kita sembang pasal net worth, kita boleh argue kalau cabut Azri Walter daripada Walter College, barbershop ni semua, value company-company semua akan jatuh. Kau setuju ke? Tak semestinya. Sebab business tu semua dia depends on the business dah. Saya macam college saya ada CEO. Saya tak attach on the company. So like Tuan Azria tahap director ya mostly kan. You come down for chat meetings. Sebab saya punya cerita, ramai orang cerita nak jadi CEO. Saya Tak nak jadi CEO, Saya tak punya nak. cerita kan jadi CEO. Saya nak jadi owner je. CEO tu pekerja lagi kan sebenarnya. Yeah, staff paling tinggi lah basically. So report to the directors etc. Tapi bukan salah. Yelah. Boleh lah. Tapi ramai orang Semua orang confused. Ikut masing-masing lah. Okay, tadi Tuan cakap Tuan tak berhutang dengan bank. Lepas tu Tuan hutang dengan siapa? Hutang dengan ada kedai yang mana-mana kedai yang collapse, tak mampu bayar sewa, hutang bisnes, hutang because of the business. Okay. Masa PKP semua Saya tu tak kan. pernah lagi macam nak buat bisnes, nak buat bisnes ni, buat loan untuk buat bisnes ni, tak pernah. Setakat ni belum. Kalau macam aset kau net worth apa? Aku I would say right now I'm in the mid 7 figures kot. Okay lah for a 22 year old. Oh. Belum sampai 8 lagi lah. Asal dia kenal satu budak ni gila. Kat Tak gila sebenarnya, beli okay, jam-jam itu saya cakap. Pertama, kalau nak kaya zaman ni, sebenarnya easy. Kau tanya saya. Sebab saya pernah lalui zaman sebelum ada internet media sosial dengan zaman hari ni. Okay? Sebab kita kena faham, tidak ada dalam sejarah ketamadunan manusia kita boleh masuk dalam poket orang tanpa kita terlibat secara fizikal. This is the moment. Dan kalau kita tengok statistik, even kat US kan, lahirnya jutawan-jutawan baru ni, kalau kita tengok dia punya business nature dia, majority terlibat dengan dunia online. So kalau orang tu dia nampak statistik ni, persoalan dia kenapa kau tak terlibat dengan online? Sebab data menunjukkan dia proven kan berlaku. So zaman ni senang gila sebenarnya. Lepas tu, tapi dia akan susah kalau orang tu dia ada prinsip. Sebab kalau nak buat benda-benda bangang, benda-benda berdosa, kaya cepat. Tu tadi 1.2 juta tu Contoh buat produk kan, produk semua boleh buat, Google je. Nak buat produk apa? Keraskan kepala takuk, kan, putihkan kulit, besarkan titik, semua boleh. Tapi betul ke benda tu? Betul ke kesan dia ataupun semata-mata kau nak make money je? Tu dia balik pada prinsip. Sebab tu bila orang tu terlalu nak cepat sangat pun bahaya juga. Sebab nak tak nak dia tak boleh. Itu adalah fitrah. Proses tu adalah fitrah alam. Seperti mana hujan nak turun, dia tak tiba-tiba. Pokok nak keluar buah, dia tak tiba-tiba. So hidup ni adalah tentang proses. Okay, Tuan, saya diamanahkan oleh follower saya untuk sampaikan soalan ni kepada Tuan. Sebab follower saya ramai mid-20s lah kan, remaja mid-20s. Jap, dan semua orang kena faham. Katakanlah company kita negative cash flow kan. Dia tak semestinya kita adalah company yang gagal. Amazon? Kalau kau tengok semua company-company besar, sebab bukan apa, dia kadang-kadang ada orang yang amatur. Dia tak faham bila bisnes tu besar, dia punya calculation dia punya valuation dia bukan semata-mata on the sales anymore. Dia ada macam-macam perkara dan kaedah lain. Even korang tengok Shopee, Grab, semua, even Elon Musk kan, kau tengok bawa, dia punya hutang Tesla pun berapa bilion. So macam tu lah, orang kena faham. Okay Tuan, jadi saya diamanahkan oleh follower saya, and sebab kita semua tahu Tuan betul-betul anti ataupun against, and saya rasa Asad bersama, saya bersama against orang influencer yang menggunakan keluarga, menggunakan isteri contoh untuk Asal tak setuju juga? Tak. What's the point? Sebab apa? sebagai income. Private. I mean, you should keep these things private. Macam if you look at my social media, mana dah I tunjuk my family punya personal life, you know. What's the point? I'm against that. I don't see the point. Jadi soalan dia Tuan, macam mana nak cari bini zaman sekarang? Sebab saya tengok podcast Tuan dengan Bros Gang, banyak sembang pasal masalah-masalah dalam Telegram sekarang. And kalau Tuan nak tahu, tak, saya tahu Tuan tahu ke tak, saya pun baru tahu dengan Asad dalam podcast lepas Tuan invite Tuan Izul, cerita kat Malaysia dah ada studio pornografi Tuan. Oh. Boleh kita tahu. Satu scene RM500. Tapi tak pelik pun. Sebab the biggest industry adalah porn. Salah siapa Tuan? Kat Malaysia mula ada. Salah siapa? Lelaki lah.
Sebab kalau lelaki ada self control dan dia tidak consume benda-benda murahan tu, dia konsep dia adalah demand and supply. Bila selagi mana ada demand, selagi itu ada supply. Imagine kalau semua lelaki strong, okay, tak pergi langgan benda-benda murahan ni, agak-agak yang perempuan yang bogil tu, agak-agak dia ada job tak? Tak ada lingkup. So dia akan kerja tempat lama. Dia akan masuk kerja yang elok-elok punya. Jadi macam Jadi mana? orang baik. Macam mana nak cari isteri tu sekarang? Saya nak cari isteri. Macam apa yang okay, senang cerita. Okay. Tuan bagi terus praktikal. Okay, nak cari isteri buat ni. Tak. Okay, nak cari isteri. Pertama, lelaki yang nak cari isteri tu, kalau dia nak isteri yang baik, dia kena jadi baik lah. Okay. Dan dia jadikan kamu dari jenis-jenis kamu. Itu fundamental dia. Dalam apa jua keadaan, bukan semua yang tak elok. Still ada je ramai wanita-wanita elok. Wanita yang tidak menonjol di media sosial, wanita yang jaga dia punya pergaulan, ada je. So bila kita nak wanita yang baik, okay, wanita yang mungkin jaga aurat, jaga agama, kita kena jadi macam tu dulu. Okay, kemudian kita akan jumpa. Dia kena jumpa dengan magic tu. Tak, dia akan menghala. Oh. Dia panggil, sebenarnya dia adalah jodoh. Okay, dia jodoh. Kita adalah apa yang kita sangka, dan kita adalah apa kita. Cuba fikir, macam mana kita boleh lepak sekali? So kita ada mindset yang sama. Membawakan diri almost the same. Same mission, same goal. Light attract light. Macam tu lah. So, itu kenapa korang tak boleh lepak dengan orang yang korang tak setuju? Sebab energi dia tak sama. Faham. So sama macam kita nak cari jodoh pun, sebenarnya kita kena attract. Saya believe strategi dia always attract. Kalau wanita tu nak lelaki baik pun, dia kena attract. Okay, saya ada soalan agak personal lah, tapi kalau tuan tak nak jawab tak apa. Tuan sendiri macam mana tuan jumpa isteri tuan? Like, Saya jadi andal. then dia automatically datang dengan sendirinya lah. I see. Okay tuan, so ni antara soalan untuk diri saya sendiri. Okay, isteri saya andal lah. Sebab imagine kalau saya ni ada orang yang berjaya. Ramai orang lelaki kat luar sana, dia ada impian, tapi susah bila dia ada pasangan yang macam-macam insecure. Susah tau sebenarnya. Full of emotion. So saya believe yang tu. Untuk seorang lelaki jadi a true king kan, dia kena ada true queen. Macam tu konsep dia. Okay. Kau macam mana kau akan jumpa bakal isteri nanti kau rasa? Sebab kau macam tak socialize tu. Dia tak socialize tuan. Tak socialize langsung. Dia kalau tuan follow dia hari-hari kan, tuan duduk dalam poket dia contoh, dia bagi bangun atau office, malam dia bawa balik office. So macam mana nak cari ni? Asal first sampai last balik lah. So that's Asal banyak kat office lah, kerja kan. yeah, kerja. I mean because company baru start kan. I mean tak adalah baru start, tapi I feel like my company is still at the beginning stage. So asal kena monitor and create better systems to grow the company. Okay, so that's besides the point. The question is how to find the wife for me kan. Macam Sabra cakap Sabra ingat cakap do you, okay, tapi orang tak dengar cakap kat mama I lepas gym. I don't deal with potential because I am on a mission to better myself. So asal tak nak deal with potential for someone to eventually get better. Kalau bila nak jumpa dia dah bertudur, dia memang jenis tak nak main social media, dia memang jenis baca Quran because she's gonna be the mother of my child. Betul tak? So while I'm at war outside trying to feed the family, trying to put a roof over their head, I want my wife to be at home taking care of the kids. You know, dengan ilmu yang I will share to her, dengan ilmu dia pun dah ada, I want her to raise good children. Because honestly, the first time masuk podcast, Yusuf tanya, kenapa asal buat podcast ni? For me, the goal is because I am worried about our future generation. Kan, dorang muda zaman sekarang. Like now, there's studios where orang shoot porn in Malaysia for RM500 kan. Tak risau ke? Like, insyaAllah you'll be having children soon kan? Tak risau. So, for me, if I want to look for a wife, I will not deal with potential. Because asal apa nak perbaikankan diri. I'm not a perfect man. Asal banyak silap. Tapi asal cuba untuk perbaikankan diri. So konsep dia attract ke maksudnya, dan wanita tu dia memang dah siap, betul tak? Dia sendiri dia sudah handal menguruskan diri dia sendiri. Dia tahu apa tak boleh, apa yang boleh. So we can't change people. Yeah, on top of that, so I want Ramai orang dia ingat dia boleh ubah. Dia boleh ubah ke, aku akan menikahi kamu kerana aku ingin mengubah. Fuck you. Okay. Sebab orang tu pun tak nak ubah diri dia, kau siapa? Yeah. Habis dia bonus kalau you get a religious wife tau. Because when she's religious kan bro, Settle semua dah. settle semua. She will respect Betul. you. She knows the wrongs and rights.
Sebab tu kalau kita balik kepada hadis Nabi kan, beruntunglah orang yang mengutamakan agama. Mesti ada sebab kenapa. Sebab dia akan siap semua. Contoh bila dia faham agama, wanita ni dia punya platform untuk masuk syurga lah suami dia bila dia kahwin. Imagine kehidupan dia ni setiap masa dia akan fikir macam mana nak collect pahala daripada suami dia. Suami dia balik dia kelang kabut, dia siapkan air. Bukan sebab suami dia, sebab pahala dia nampak. In return suami dia terpaksa rasa bahagia. Tapi goal perempuan tu, wanita tu adalah untuk collect pahala. Tapi kalau untuk perempuan yang cakap saya memang nak bekerja pun, tu percaya tuan? Percaya? Sebab dia tak jumpa lelaki jasad ni. Okay. Betul, yes. You know, the way I will answer that is actually because the whole perempuan suka bekerja ni, I can guarantee you, maybe 90% of women, okay, maybe there's 10% of women yang masculine sikit nak kerja. Tapi if they were given the chance to stay at home, go paint their nails, go and do their hair with their friends, go and have tea with their friends for free, nothing to worry about. Dan, apa boleh tak? Version jadi suri rumah ni kita nak faham. Version dari suri rumah kepada Asad dengan kepada contoh orang tu yang dia tak capai financial freedom is a very different thing. Kan? Sebab kita nak faham, majoriti wanita dia nampak kehidupan orang biasa. Bila bini dia tak kerja, duduk rumah, buat kerja rumah, penat. Baju ni, basuh pinggan ni, apa semua. Bukan nak pergi buat kuku pun dah Hancur. Hancur kan. Itu yang diportray pada dia orang. Tapi tai-tai dia tak pernah tengok. Kan, lifestyle tai-tai dia tak pernah tengok. Apa tai-tai? Tai-tai ni selalu bini-bini orang kaya lah. Oh, okay. Saya ada tengok tuan punya video dulu. Tuan ada cakap dekat live tersilap saya, and video ni agak viral juga. Orang tu komen, dia cakap lelaki kena function dulu, baru kena masuk dulu, function dulu, baru bini tu akan dia jadi dia akan buat role dia sebagai bini yang sebenar. Tuan disagree tu sebenarnya kan? Betul. Kenapa tuan? Berbalik kepada tadi lah, bila wanita tu buat keputusan untuk dia kahwin dengan sesiapa sahaja, waktu itulah decision yang terbaik dia buat. So dia tak boleh lah letakkan satu syarat untuk dihormat kat lelaki tu. Sebab bila dia kahwin dan dia orang Islam, dia kena tahu dia sebab agama tak letak syarat berapa income lelaki. Okay, agama letak syarat syurga di bawah telapak kaki suami. Itu je, dia tak ada syarat. Dan lelaki tu pun kena berfungsi dengan baik. Isu dia, katakanlah lelaki tu belum kaya, tapi as long dia rajin, all out, wanita tu akan nampak. Kan, isu dia cuma mungkin dia malas. Betul juga kan. Tu saya cakap, apa berlaku kat hidup kita, dia ada reflection yang kita kena faham. Kenapa bini kau tak respect kau? Apa benda kau buat? Contoh, okay, kenapa kau suami, kenapa anak-anak kau tak nak dengar cakap kau, tak rasa inspirasi langsung bila kau cakap? Apa yang kau tak buat sebenarnya? Ada sebab. Ada sebab apa yang berlaku dalam hidup kita. Cuma sama ada kita nampak ke tak. So walaupun tak kaya pun, tapi disebab kita punya hard working, apa kita buat ni semua, bini yang tengok, anak yang tengok, automatically akan respect hasil. Simple as. Sebenarnya saya yakin kenapa orang dia tak pernah fikir nak kaya, sebab dia ingat tak boleh. Sebenarnya boleh. Dan nak kaya ni simple je. Cara korang jana income mestilah unlimited. Tu je. Itu je, ingat sampai bila-bila. Okay? Cara korang jana pendapatan mestilah unlimited. Dan saya ada satu mindset, dan orang lain jangan emotional dengar ni lah. Cuba fikir. Tarik nafas dulu guys. Bila kita, contohlah ada orang dia pilih hidup apa adanya dalam keadaan dia tak pernah lagi capai ataupun cuba live the life to the fullest. Okay, maksudnya belum ada duit banyak, tak pernah rasa sukses, dia terus pilih hidup apa adanya. Sebenarnya tak apa adil untuk dia. Kita bila kita pilih satu ni, terutamanya jenis kehidupan ni, kita kena try dua-dua dulu. Kerja keras dulu, kaya, banyak duit dulu. Kau pernah miskin, kau pernah jadi kaya. Okay, now baru kau tahu dua perasa dan kehidupan yang berbeza. Waktu tu buat decision. Kalau kau rasa kau nak kekal hidup biasa, pulang balik duit semua. Pulang anugerah apa semua tu, duduk hidup biasa. Tapi kalau kau tak pernah cuba, try lah dulu. Faham. Macam tu lah saya punya mindset. Contoh, Yusuf tak pernah kata pergi hiking
tak pernah pun pakai kasut contoh macam North Face ke Columbia ke kasut-kasut hiking lah ya harga 1,000. Tak pernah pakai ni. Tiba-tiba cakap aku pakai kasut ni je. Beli kat Shopee RM29. Ini paling terbaik. Tapi tak pernah try lagi kasut mahal tu. Adil tak dia punya penilaian? Tak adil. Try dulu. So actually that's the mindset of the rich person tau. Like for example orang kaya let's just mindset dia macam ni. If I came to you and say, would you, okay let's just say kau ada RM100, aku cakap nak tak what's in my paper bag for RM100, kita swap. The average man will say tak nak. Tapi orang yang kaya, dia ask what's inside the bag. What do I get inside? What's the exchange of value? So it's interesting how you point out that kind of views because you should always test things first. And you should seek the knowledge first before you make an answer and the decision, you know. Because sometimes you nak trade RM100 dengan bag tu, dalam bag tu ada emas, kau tak check dulu. Betul. Itu persepsi yang kita bina. Sebab tu environment penting. Contoh macam saya cakap semalam kan. Sistem beli rumah kat negara kita ni adalah untuk orang yang hutang tu 35 tahun. Betul? Ada kemungkinan orang tu secara tak langsung dia ingat dia kena duduk situ sampai 35 tahun. Okay, imagine jiran yang sama, environment yang sama, kawan-kawan yang sama, suasana yang sama. Ini kita cerita pasal kediaman yang biasa lah. Untuk kawasan kejiranan yang katakanlah orang-orang berjaya ni okey lah, maksudnya mindset dia tu lain. So bila orang tu duduk satu tempat selama 35 tahun tak pernah keluar dan lepas tu dia mengeluh kenapa hidup aku berubah, what do you expect? Faham? Sebenarnya kita boleh duduk mana-mana. Faham tak? Kita boleh pergi mana-mana. Cuma kita programkan minda masyarakat kita ni jadi small. Faham tak? Kecil. Okay, tengok hari ni berapa ramai dah plan dah nak pencen kat mana. Okay. Sebenarnya, dan kita kalau untuk bersara ni tak sebenarnya kita kena duduk kat sini. Boleh jadi kita duduk kat Mekah, kat Marina, kan? Mungkin dekat Kepulauan Maldives atau mana-mana. Kenapa kita kecilkan skop? Dan hari ni semua orang kat mana dia duduk sekarang ni adalah salah satu tempat daripada luasnya bumi ni. Faham tak? Sebenarnya duduk kat satu tempat dia tak pernah tengok luar. Dia tak tahu peluang yang ada kat luar sana sebab environment dia semua orang-orang yang cakap benda-benda biasa. Macam dia tiba-tiba dia nak berubah. Cuba Yusuf tengok kan, kenapa Yusuf berubah mindset. Mungkin ada kawan-kawan yang Yusuf jumpa atau Yusuf tengok, so dia mempengaruhi. Imagine kalau Yusuf lepak dengan orang-orang yang hidup dia limitation. Kau pun kita tak akan fikir beyond daripada tu. Faham? Sebab saya dulu saya ingat lagi masa saya membesar tu, umur belasan tahun, saya nampak ada potential untuk live sebagai seorang content creator, YouTuber ni semua daripada pengaruh social media. Kita nampak orang tu berjaya untuk hidup tanpa 9 to 5 contoh Atau orang yang tak suka 9 to 5 lah. And saya ingat lagi masa tu, sebab itulah circle saya punya apa yang saya consume, bukannya kawan-kawan time tu. Dan sekarang alhamdulillah Allah bagi kawan-kawan dan kenal Tuan Azri. Saya ingat saya pernah satu kali tu makan ada kat satu kedai ni dengan keluarga adik-beradik mak saya semua. And then borak-borak, lepas tu mungkin juga diorang salah saya kan, diorang mungkin sentap ke apa sebab diorang pun kebanyakannya kerja 9 to 5. Saya cakap saya tak nak kerja 9 to 5. Lepas tu saya ingat ada satu orang keluarga ni, dia memang marah gila. Dia terus cakap macam, kau tengok siapa yang berjaya kalau tak kerja 9 to 5. Sebab dia kerja 9 to 5 tu. Lepas tu saya macam, tak saya fikir okay, saya nampak ni kat YouTube, tapi saya tak lawan kan. Tapi like tu berbalik pada tuan cakap dia, sebab dia mendengar orang. Bayangkan kalau saya tak consume, saya dengar dia je, memang betul lah 9 to 5 sahaja jalan ni. Kalau orang tak suka 9 to 5 macam mana kan? Sebenarnya kita nak bagi orang alternatif kan. Kita dah 2 jam Belum lagi. Belum 1.45. Ya. Saya ada soalan terakhir untuk diri saya. Kalau tuan membawakan diri sendiri tuan, prinsip tuan, macam mana tuan nak membesarkan, beza cara untuk membesarkan anak lelaki dan anak perempuan? Okay, zaman moden ni zaman sekarang. So untuk anak perempuan, kita kena kembali ke macam konsep mak-mak kita dulu. Okay, so sentiasa ingatkan, ya anak perempuan ni nanti kau akan jadi isteri orang, kau akan jadi mak. Selalu remind, tanam dalam dia punya subconscious mind. Sebab apa? Hari ni anak perempuan pun dia punya jalan dia dibangunkan sama macam lelaki.
Pergi sekolah, masuk universiti, kena kerja sebelum dia kahwin, betul? Dalam keadaan dia tak perasan, mungkin dia ingat dia kena compete dengan lelaki. Okay? So bila kita selalu register benda ni dalam mind dia, so walaupun dia melalui hidup seolah-olah lelaki punya jalan, kena belajar, kena kerja semua, tapi dia tahu deep inside dia adalah seorang wanita, fitrah ibu tu still akan ada dalam diri dia. Okay? Tu untuk perempuan. Okay, lepas tu lelaki lah, bapa dia tu always kena memainkan peranan lah. Untuk anak perempuan ni, di zaman moden ni, dia kena banyak educate dengan benda-benda, kenapa jangan buat ni. Ramai orang dia bagi tahu jangan tanpa sebab. So saya tengok generasi ini, dia adalah generasi yang kita kata jangan sebab apa? Supaya dia faham apa impak kalau dia buat, apa yang bakal berlaku. Supaya dia boleh imagine, oh benda ni tak elok untuk aku. Anak lelaki pula, saya percaya macam ni, anak lelaki kita kena train dia hard. Okay, contoh kalau dia jatuh ke, contohlah jatuh, so dia bangun sendiri. Okay, so dia kena tahu hidup ni untuk lelaki macam tu lah. Tak ada siapa peduli pasal kau. Okay, dia tak sama macam perempuan. Sebab kita dalam hidup bersosial ni, kita sebagai lelaki, kita always akan utamakan wanita. Memang itu kerja kita. Even dalam LRT ke, beratur ke, kan, memang kita, sebab tu kita jadi lelaki. So sebagai lelaki, dia kena dibesarkan dengan cara yang sesuai dengan lelaki. Kena train dia hard. Dulu saya masa kecil, saya ingat, kalau saya nak bola, tak dapat, saya nangis, kawan-kawan sekeliling, adik-beradik akan ejek, tak malu menangis. Oh ya? So menangis sebab tak dapat sesuatu kepada umum tu adalah sesuatu yang memalukan dalam mind saya. Okay? Okay. So hari ni dah terbalik. Kalau tak dapat sesuatu, menangis rekod video. Macam tu. Okay. Okay tuan, so terima kasih tuan datang pada podcast kita dan menyedalahkan berbagai-bagai jenis info dan fakta. So thank you juga Asad. So sebagai penutup lah tuan, macam mana Tuan Azri nak diingati? Itu je lah. Itu je Okay guys. Itu je. Second tu betul. First tadi tu tak ikhlas tu. Okay guys, thank you so much. Boleh komen apa-apa soalan korang. And boleh komen juga boleh komen juga siapa yang guest yang korang nak tengok next. And kalau nak berjumpa, maybe ada rezeki kita boleh berjumpa di Rawat Stallion lah tuan Ya. Ya. Tapi Asad tak masuk gitu macam mana ni? Asal Nak kita kena bakso ke macam mana? Kita akan isbahkan dia. Isbahkan dia lagi. Okay. Alright. Assalamualaikum.